semua benda kan. Masya Allah, semangat. Masya Allah, terima kasih, semangat kan ada semua kan. Dan semoga Allah memberikan kita kefahaman kan malam ni kan. So macam biasa dengan abang, kalau tak faham terus tanya. Abang memang akan sediasa baca chat walaupun abang buka slide. Abang akan pergi depan belakang lah dengan slide ni. Tengok slide, tengok korang kan. Sebab takut ada soalan-soalan terlepas. So kalau soalan, tak ada soalan yang kurang bijak, tak ada soalan yang salah. Soalan terus tanya. Kalau suara saya tak dengar, cakap bang, mic turun dekat sikit, tak dengar ni. So sekarang dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh kata dengar Dengar ke suara saya? Jelas tak? Jelas dengar. Terima kasih Muhammad Rushaidi, Masya Allah. Okey, jom kita sambung daripada sesi semalam. Tapi sebelum tu, chill dulu, let low gang, let low. Nak tanya sebenarnya, dah jelas ke pasal purpose malam? Formula yang kita dapat ni sebenarnya tak lengkap lagi tau. Tetapi formula ni dia bermula dengan purpose. Bermula dengan matlamat. Saya nak tak kuis sikit lah. Siapa ingat purpose malam saya cerita apa? Boleh komen dekat ruangan chat. Apakah matlamat manusia berada dekat muka bumi ini? Siapa dapat jawab tapi tak ada hadiah lah maaf lah. Tapi dapat pahala lah insyaAllah. Purpose ni merupakan foundation untuk kita sebenarnya. Sebelum kita boleh continue kepada perkara-perkara lain yang akan saya ceritakan malam ni. So apakah purpose? Siapa ingat semalam? Siapa ingat purpose yang saya ceritakan, apakah matlamat manusia diciptakan di muka bumi ini? Boleh komen kalau siapa tahu boleh komen. Saya akan teruskan juga, jangan risau insyaAllah. Ingat tak dua benda ni kan yang saya cerita semalam kan? Hati lah, otak lah. So kita pun macam ada dua pertarungan sekarang. Ada dua pertarungan antara hati dengan otak kita. Tetapi dengan purpose kita akan berjaya mengawal dua elemen ini. Elemen hati, elemen otak. Elemen sains tulen, elemen sains sosial. Kita mampu untuk bergabungkan, kita mampu untuk mengawal kalau kita punya purpose itu jelas. Jelas purpose kita. Bukan saja suara saya jelas, seperti mana Alif Atan dengan Irfan Kreatif kata suara saya jelas. Tak cukup sebenarnya suara saya jelas. Tapi cukup bila kita faham purpose tu apa. Dan panjang lebar saya membebel semalam, saya cerita dekat korang, it's useless. It's useless kalau kita faham konsep sains tulen dengan sains sosial, kalau kita tak tahu purpose yang mengikat antara dua perkara ni. Kita tak nak jadi seperti orang barat yang hanya fokus kepada sains tulen, yang fokus hanya kepada otak semata-mata. Tetapi untuk kita betul-betul faham konsep ni, kena jelas purpose kita tu apa. Kalau kita tak faham purpose, tak faham dengan hati kalau kita boleh tahu tapi kita tak boleh faham. Kalau kita tak boleh faham purpose kita ni dengan hati, sebab apa Allah ciptakan kita, apa tujuan hidup kita, maka akhirnya kita akan apa? Akhirnya kita akan jadi sama je macam orang barat. Tak ada beza. So quick recap. Ni saya tak jumpa jawapan dekat ruangan chat. Mungkin terlepas lah semalam ataupun suara saya tiba-tiba lost kan semalam kan. So saya nak pastikan jelas lah hari ni Boleh tengok sama-sama. Inilah kita punya ghayatul hayah. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup. Menjadi abid kepada Allah iaitu 5156 dan menjadi khalifah di muka bumi 230. So kalau siapa yang betul-betul nak fokus malam ni boleh buka kamera lah. Bila buka kamera nanti orang tengok, kita akan rasa macam nak fokus nak betul-betul beri komitmen malam ni supaya dapat faham sampai ke hujung. Hari ni saya tak tahu habis pukul berapa saya tak berani jamin habis pukul berapa, tapi kita cuba juga untuk habiskan macam mana sekalipun So kalau siapa dah jelas boleh type kalau boleh type untuk kita ingat 5156-230. 5156-230. Ini adalah kita punya tujuan hidup sebenarnya. Kalau tak ingat surah-surah lain dalam Quran, ingatlah dua ayat ni. Tolonglah ingat dua ayat ni sebab dua ayat inilah Allah SWT telah mencorakkan hidup kita. Mencorakkan hidup kita sebagai seorang Muslim sebenarnya. Quick recap secara ringkas je. Purpose pertama kita adalah 5156 yang di mana Allah meminta kita, Allah menciptakan kita untuk jadi abid kepada Allah. Inilah kan. Sekali-kali tidak. Tak ada tujuan lain. Bukan untuk buat benda lain, bukan untuk belajar je, bukan untuk kerja je, bukan untuk cari duit je, bukan untuk saja-saja main-main, tak. Allah ciptakan kita semata-mata untuk menjadi abid kepada Allah. Menjadi hamba kepada Allah. Kalau kita betul-betul faham ayat ni guys, kalau korang betul-betul faham ayat ni sebenarnya, kita ni
akan serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jom kita tengok balik kehidupan kita. Tengok hari ni, tengok semalam, tengok seminggu, tengok sebulan, tengok 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun kita hidup. Kehidupan kita ni, adakah betul kita telah serahkan diri kita pada Allah? Adakah betul kita serah diri pada Allah? Kan? Sebab maksud Muslim tu sendiri pun datang dari perkataan aslim, iaitu submit, berserah kepada Allah. Kan? Kalau kita tak berserah, macam mana kita boleh panggil diri kita ni Muslim? Macam mana kita boleh panggil kita ni adalah hamba Allah kalau kita tak betul-betul berserah? Nak berserah apa ni? Ataupun macam mana konsep berserah tu? Siapa mungkin pernah nampak gambar ni? Inilah konsep berserah. Orang yang berserah, gambar kanan ke kiri. Saja nak test balik kalau siapa pernah tengok kan. Gambar kanan ke kiri, konsep berserah yang sebenarnya. Orang yang berserah ni maksudnya dia jatuh voluntary. Dia memang nak jatuh. Kalau orang yang kena tolak tu, kita tak nampak dia berserah pun. Kanan ke kiri, Irfan kata kiri, lagi-lagi ada siapa nak cuba? Kanan ke kiri, mana satu kita panggil serah diri, maksudnya memang free fall lah, nak jatuh sendiri. Kiri, Ahmad Rushaidi kiri, Hafizuddin kiri. Lagi-lagi, tengah-tengah, mana ada tengah-tengah guys? Kanan kiri je, dua je, kiri, okay. So ada kanan dan kiri, korang semua pilih kiri lah, so maksudnya memang korang faham lah. Adlan, ada terpilih kanan, mungkin saya boleh terangkan sikit lah kenapa kan. Kenapa kiri? Sebab kanan tu, tangan dia tu macam tak rela tau. Tolak, alamak, kan? Kenapa tolak saya? Ataupun, ada lagi harta saya tak habis gunakan lagi. Kan? Karipap dekat peti ais tak habis lagi. Tidak. Kita jatuh kan. Kita teringat karipap kita. Bila kita ditolak jatuh kan. Karipap tak habis lagi kan. Maksudnya, orang yang ditolak, tangan dia ke atas tu, maksudnya ada benda yang dia tak lepaskan lagi. Dia belum betul-betul berserah. Dia belum betul-betul rela. Dia belum betul-betul rela lagi. Diislamkan. Kalau kita betul-betul rela, kita jadi macam gambar kiri tu. Macam korang jawab tadi kan, Muhammad Ammar. Terima kasih semua yang bagi support kan. Bagi support, bagi jawab kan. Korang akan lebih faham dan orang sekeliling ni, orang yang dalam ni pun akan faham juga sebenarnya. InsyaAllah kan. So, konsep berserah sebenarnya kita kena apa? Kita kena serahkan semuanya kepada Allah SWT. Inilah konsep berserah yang sebenarnya. Tapi kita nak berserah tak ada apa. Kita nak berserah tak ada apa. Benda ni, ayat ni kita selalu baca time solat tanpa kita sedar. Doa iftitah kita dah baca kan. Inna solati, sesungguhnya solatku, pengorbananku, hidupku, matiku, semua kerana Allah. Semua kepada apa? Rabbal Alamin. Semua kerana Allah. Sejauh mana kita telah jadikan solat kita, mujahadah kita, hidup kita, mati kita kerana Allah. Sebab akhirnya Allah SWT bukan sahaja di ketika sejadah, bukan sahaja ketika solat Allah tu ada untuk kita, tetapi sepanjang hayat kita Allah ada, dan adakah kita telah berikan segalanya kepada Allah SWT. Saya tanya satu soalan lah kan. Saya tanya soalan lah. So, kita ambil Khairul Ikhwan Khairul Ikhwan. Khairul Ikhwan, birthday bila Boleh tahu Khairul Ikhwan birthday bila? Saja nak tahu. Khairul Ikhwan, 6 Disember. So, maksudnya ada lagi beberapa bulan siapa-siapa yang usramik ke ataupun siapa yang kenal Ikhwan ni boleh ingat 6 Disember Ikhwan. Ikhwan Khairul Ikhwan. Khairul Ikhwan, kalau 6 Disember nanti abang bagi hadiah. Abang bagi nak bagi apa Abang bagi TV lah. Ataupun bagi skrin baru kan. Tapi ni main-main janganlah minta abang tiba-tiba 6 Disember nanti Abang bagi skrin baru lah. Skrin untuk extended kan. Skrin untuk laptop kan. Supaya nampak lagi jelas buat kerja lagi best kan. Tapi abang bagi separuh je, boleh tak? Abang bagi separuh je, abang kerat benda tu, separuh abang ambil, separuh abang bagi dekat Khairul Ikhwan. Suka tak Khairul? Best tak? Best tak Khairul? Seronok tak kalau dapat hadiah macam tu? Mesti dapat hadiah kan? Kalau boleh guna okey je, tapi masalah tak boleh guna dah. Separuh tu ibarat macam apa? Terima kasih Khairul Ikhwan sudi participate kan? Seolah-olah baik tak payah bagi bang.
saya terjumpa di berada atau sampah pun boleh sebenarnya kan. Allah Akbar. Sebenarnya kita nak bagi hadiah, boleh ke bagi separuh? Kita kena bagi sepenuhnya. Kita kena bagi sepenuhnya. Tengoklah dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 208. Wahai orang-orang yang Islam, masuklah diri kamu dalam Islam secara apa? Secara sepenuhnya. Dan janganlah ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya dialah kita punya apa? Musuh yang nyata. Kalau kita tak masukkan diri kita secara Islam secara sepenuhnya, kita punya tindakan kita, cara kita makan, apa kita search kat YouTube, apa kita tengok kat Google, apa kita buat sepanjang hidup kita, kenapa kita belajar and everything, semua benda tu, kalau kita buat kerana Allah, kalau kita tak buat tu sebagai ibadah semata-mata, maka akhirnya kita akan ikut jejak langkah syaitan sebenarnya. Kita akan ikut dan akhirnya kita akan berkawan dengan musuh utama kita, syaitan, yang memang tugas dia melarikan fokus kita ni, bawa kita lari daripada apa? Daripada tujuan kita, hidup kita menjadi hamba pada Allah. Dia bisik kita kan, time kita tengah sorang-sorang, time kita tengah dalam keadaan gelap. Weh, tengah bosan ni. Tengok apa-apa, tengok buka lah apa-apa, chill lah, tak ada tengok pun. Sekejap, 1 minit je. Janganlah banyak-banyak. Kan? Daripada sikit tu jadi makin lama, akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan dosa yang kita sendiri keji kan, ataupun kita sendiri rasa kenapalah aku buat macam ni kan. Kita sendiri rasa jijik dengan diri kita kan, sebab kita tahu kita buat dosa tu. Semoga Allah lindungi kita kan daripada sini kan, daripada kita tidak menjadi hamba sepatutnya. So kita dah tahu dah yang tadi tu. Kita kena ingat tujuan hidup kita pertama. Okey, abang recall balik, siapa ingat tujuan hidup kita pertama? Ayat berapa, surah apa, ayat berapa? Boleh komen tak? Surah apa, ayat berapa? Ternenet, tak sampai fokus. 51 sebenarnya. Mungkin abang punya font tu font abang tak cantik 51 abid kepada Allah. Masya-Allah. Nur Firdaus jawab dua-dua dah. Tapi tu 51 tak apa silap type abang ingat abang punya slide ni. Okey, 5156 lagi tak? Ada siapa nak komen tak? Ingat tak? Okey, abid kepada Allah 5156. Yang kedua adalah 230 Al-Baqarah ayat nombor 30. Ini ayat full dia. Semalam abang tunjuk ayat pendek je kan. Ini ayat full dia. Ketika malaikat bertanya, apa? Allah SWT mengatakan kepada malaikat, and surely I am making this earth a successor. Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini untuk apa? Untuk akhirnya melakukan kembali apa yang Rasulullah, apa yang para anbiya ditugaskan untuk lakukan. Menjadi khalifah yang membawa orang kembali balik kepada Allah. Tanpa dua-dua purpose ni kalau kita tak buat, kalau kita buat salah satu, maksudnya kita belum lengkaplah ad-din kita. Ad-din kita, cara hidup kita belum lengkap kalau kita hanya buat salah satu saja. Kita kena laksanakan dua-dua. Okey, jap. Suara tadi dengar tak? Bunyi tadi. Dengar Okey, sebelum abang start, abang nak bagi korang seronok dulu, nak bagi korang excited dulu. Tolong tengok video ni daripada video kawan abang, program dia yang lama, tapi dia dekat lah dengan apa abang nak sampaikan malam ni. So korang boleh tahu kenapa tiba-tiba abang Auf pakai tengkolok, pakai baju Melayu hari ni. Jom kita tengok video selepas ini insyaAllah. 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah 2013 kali ini bakal menghidangkan satu slot yang berbeza daripada sebelum ini, iaitu ISKN. Ini sejarah kita Nusantara. Apa yang menarik daripada program yang ini adalah ia bakal mewujudkan suatu persepsi yang berbeza terhadap sejarah. Berbeza daripada apa yang kita telah belajar dalam buku teks. Menjadi satu benda yang sangat lawa. Apabila kita membaca buku teks daripada awal sampai habis, tak kira daripada ikatan 1 sampai ikatan 5, dia ceritakan secara umumnya, saya bawa cerita ni, bermula daripada zaman gelap, berubah kepada zaman Renaissance. Kemudian diikuti zaman Reformation, diteruskan dengan Industrial Revolution. Tetapi zaman itu tiba-tiba menjadi zaman pra-kemerdekaan. Anda baca balik, pada tahun bilakah zaman Industrial Revolution dan pada tahun bilakah zaman pra-kemerdekaan itu? Ini satu persoalan yang sangat penting kerana gap di antara kedua-dua zaman ini sebenarnya sangat panjang. Seolah-olah mesti wujud satu zaman lagi yang tidak pernah diceritakan dalam apa yang dibuat oleh mereka ketika mana zaman yang tidak diceritakan ini
telah mengekalkan kita kepada Islam. Dan itu juga kita akan wariskan kepada generasi berikut kita. Usaha-usaha itu kalau kita tidak teruskan, maka kitalah akan menjadi orang yang terakhir menjadi Muslim. Maka kitalah akan menjadi orang yang terakhir menjadi Muslim. Dengar tu guys. Kalau kita tak tahu sambungan formula selepas ini, mungkin kitalah orang terakhir akan jadi Muslim. Muslim yang macam mana? Muslim yang betul-betul berserah kepada Allah. Akhirnya kita akan nampak ramai orang hanya jadi I besar kan kecil kan. Hanya menjadi Islam yang apa? Menjadi Islam yang hanya pada nama. I besar. Kita tak nak jadi Islam pada nama saja. Kita nak jadi Islam yang I kecil. Yang melakukan something. Yang ada kerja untuk dilakukan. Ada kata kerja. Kan? Dan inilah telah dibuang daripada kita punya syllabus. Kan? Pembelajaran kita telah dibuang daripada semua apa kita pernah tahu sebelum ni. Akhirnya, malam ini kita akan bongkarkan secara apa? Secara simplified macam abang cerita semalam kan. Kalau nak cerita daripada awal sampai habis, kita 3 hari lah jom, boleh 3 hari jumpa dengan abang kan. Kita bertapa di bawah gunung, di bawah air terjun. Oh seronoknya, rindu air terjun. PKP ni tak ada pergi mana-mana lah guys lah. Kita kat depan laptop je, tapi jom kita masuk. Kita dah tahu tujuan hidup kita. 2 tujuan hidup iaitu apa? 5156 dan 230. Tapi persoalannya, macam mana kita nak laksanakan? Kita dah tahu why. Macam mana kita nak buat how pula sekarang? How to use the formula. Alright. Dah ready ke belum? Nak tahu ke tak ni macam mana nak gunakan formula 5156 230 ni? Kita nak buat ibadah secara 24 hours. Nak buat khalifah secara 24 hours. Macam mana? Macam mana? Sebab kita ni dah banyak dah berapa kita panggil? Berlemuran dengan dosa kan? Kalau dah ready nak tahu kata ready kan dekat dalam chat kan. Saya ready bang. Saya memang nak amalkan ni bang. Saya nak tahu, saya tak nak jadi orang yang saja I besar semata-mata bang. Saya tak nak just tahu tapi saya nak faham. Nak faham kan, nak tahu. Bukan saja nak tahu tapi nak faham. Nak faham tu adalah dengan kita mengamalkan sebenarnya. So abang tekanlah butang ni. Abang tekan butang ni. Keluar apa ni? Tak keluar apa. Sekali lagi. Right. Okay, so sejarah kita sebenarnya kawan-kawan, sejarah kita sebagai orang Muslim ni, our history and our story sebenarnya panjang tau nak ceritakan kan. Kalau nak bezakan kita sekarang, kan, kita sekarang nak bezakan dengan apa yang telah berlaku dahulu, kan, gap dia sangat jauh. Kan, gap dia sangat jauh. Kan. Dan apa yang telah berlaku pada diri kita ni bermula daripada apa? Bermula daripada 23 tahun yang apa? Yang Rasulullah SAW berdakwah. Sebenarnya before that lagi lah. Tapi apa yang akhirnya mencetuskan kita punya history, bukanlah mencetuskan lah, maksudnya akhirnya kita dapat Islam sekarang adalah bermula daripada apa? Ketika Rasulullah SAW, Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama. Dan selama 23 tahun baginda melakukan dakwah, 23 tahun itulah telah membina foundation kepada apa? Kepada kerajaan Islam yang begitu gemilang dan begitu apa? Dan tidak mampu dikalahkan pada waktu dulu kan. So apa berlaku selama 23 tahun tu? 23 tahun itu Allah SWT telah lengkap turunkan Al-Quran untuk kita. Segala bentuk motivasi, segala bentuk jawapan, segala bentuk kesusahan yang telah dihadapi oleh para sahabat selama 23 tahun tu Allah telah berikan jawapan dalam ni. Kalaulah kita betul-betul lihat, kalaulah kita betul-betul tengok. This 23 years merupakan 23 tahun yang sangat berat, sangat sukar dan sangatlah memerlukan apa? Memerlukan motivasi, memerlukan semangat yang tinggi, memerlukan keimanan yang tinggi. Bagaimana mereka mampu memperoleh daripada Al-Quran. Dah ada depan mata kita dah, selalu dah ada depan mata kita. Dalam solat kita, dalam baca kita. Tapi ayuh abang yakinkan anda semua kan pada malam ini kan. Untuk apa? Untuk kita ni betul-betul lihat Quran sekarang. Ada reason kenapa kita nak go through detail by detail daripada Al-Quran ni. Untuk kita nak amalkan. Kerana macam abang cerita semalam, dekat fasa Mekah saja selama 13 tahun, banyak cerita-cerita kisah para anbiya diberikan untuk diberikan motivasi,
memberikan jalan keluar daripada masalah-masalah yang para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang hadapi sendiri. Macam mana kita pula sombongnya kita manusia bila kita ada masalah, kita cari apa? Kita cari motivasi-motivasi kat luar sana. Sombongnya kita manusia, kita cuba selesaikan masalah kita, tapi kita tak ada motivasi, kita tak cari pun daripada Al-Quran. Sombongnya kita apa? Kita rasa, biarlah, benda nanti akan hilang juga. Kita rasa yang kita sendiri cukup untuk menyelesaikan masalah tu. Sedangkan, semua yang Allah bagi, semua apa yang Allah bagi dekat kita, itulah ujian. Dunia ni adalah ujian, guys. Pelbagai bentuk ujian, kesedihan ke, ketakutan ke, kelaparan ke, semua bentuk ujian. Tetapi apa dia punya solution sebenarnya ada dalam sirah, ada dalam Al-Quran yang telah diceritakan. Kalau kita zoom kan, abang zoom kan kat sini kan. Abang nak cerita simple je. Tak perlu kita payah panjang pun. Kalau nak terus panjang lagi boleh request Kita check lah ada jadual untuk 2-3 hari ke kan. Sepanjang hari kita untuk kita ceritakan. Malam ni kita ada beberapa jam saja. So abang cuba ringkaskan. Sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, kita berada dekat zaman jahiliah. Kita berada dekat zaman jahiliah. Di zaman jahiliah inilah pelbagai sangat perkara yang teruk berlaku dekat orang Arab. Macam-macam lah korang boleh baca kan. Tentang judi, pembunuhan bayi, zina, riba, semua benda tu kan. Tak ada beza pun sangat sekarang kan kalau tengok kan. Tapi kat situlah zaman jahiliah. Start Rasulullah SAW menerima wahyu, akhirnya Mekah itu berubah. Landscape dunia ni mula berubah bila Rasulullah SAW terima wahyu. Apa yang Rasulullah SAW terima? Kan? Apa yang Rasulullah SAW terima? Apa yang diterima pada waktu itu adalah apa? Adalah purpose. Melaksanakan 2 tujuan hidup tu. Walaupun Rasulullah SAW telah menunjukkan kuduah yang baik, menunjukkan akhlak yang sangat baik, sampaikan mereka menggelarkan baginda sebagai Al-Amin, tetapi baik seorang-seorang je tak cukup. Baik seorang-seorang je kita akan apa? Tak akan melakukan perubahan pun. Apabila Rasulullah SAW mendapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' tu adalah panggil. Bukan saja baca. Kalau kata baca, Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Seorang yang buta huruf dengan tidak boleh baca kan. So, Iqra' dekat sini kalau kita lihat dalam tafsir sebenarnya adalah apa? Panggil, ceritakan, bagi tahu. Apa kebaikan yang kau tengah buat. Tahu dekat orang lain, suruh buat juga. Buat, laksanakan. Lengkaplah kat situ, akhirnya kita buat perkara ibadah dan kita memanggil orang untuk laksanakan ibadah menjadi apa? Menjadi abid, menjadi hamba kepada Allah secara sepenuhnya. Kenal balik Al-Quran, tengok balik manual kita secara sepenuhnya. That is the starting point. Dekat Mekah, kemudian berlakunya dekat apa? Berlakunya hijrah, kemudian sampailah fasa Madinah. Total of 23 years guys. Dalam fasa Mekah sahaja, sikit je dapat. Wah, kalau orang bisnes kan, wah ini tak ada ong lah, tak laku lah. Dah buat marketing banyak banyak habis marketing. Tapi apa? Tapi berapa persen je dapat? 313. Ni nombor tak penting jangan tanya abang kena datang nombor ni apa semua kan. Tapi inilah lebih kurang lah, more than 300. 300 people telah menjadi core team dalam Islam. Menjadi wasabiqul awalun, orang-orang yang terawal menerima Islam. Dan apa? 3% saja yang melepasi fasa ini. Kalau tanya abang, bukan sebab Rasulullah tak hebat tak? Sebab untuk kita dapat parti ataupun untuk Rasulullah SAW, Allah nak mempersediakan handpick orang-orang yang bagus, orang-orang yang mampu untuk bertahan, orang-orang yang akan jadi foundation kepada kerajaan Islam yang sangat gemilang ini. Akhirnya dia perlu melalui pelbagai jenis ujian. Dan kita tahu dekat fasa Mekah ni lah mereka menerima pelbagai jenis ujian. Kena boykot dah kena. Kena seksa dah kena. Kena kelaparan dah kena. Harta semua kena berikan dah kena. Kena pulau dah kena. Semua mereka kena kan. Akhirnya tak mampu orang bertahan. Kecuali orang-orang yang betul dia telah serahkan semuanya kerana Allah.
3% ini adalah orang-orang ikhlas, 3% ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang betul nak mempertahankan Islam ini. Kan? Betul-betul nak menjadi abid dan menjadi khalifah kepada Allah SWT. Kan? Apakah hasil selepas itu? Kan? Apakah hasil selepas itu? Kan? Selepas itu kalau kita tengok kan, kalau dekat fasa Mekah saja kita dalam 300 something tau, dalam 300 something. Apa dia punya bukti yang abang boleh bagi? Masa perang Badar, berapa orang yang join perang Badar? Kan? Perang pertama dalam Islam kan, berapa orang yang join perang Badar? Kalau kita tengok dalam riwayat ada kata 313. So inilah golongan yang apa kita panggil sebagai core team. Mereka ni lah orang yang pekat, kuat iman dia. Berada dengan Rasulullah SAW ketika paling susah, zaman paling susah dekat Mekah dulu. Selepas itu guys, kalau korang nampak the max, abang ni adalah kadang-kadang suka jadi orang logik tengok logik Dekat Mekah 13 tahun, tapi dapat 300 je. Dekat Madinah tak lama pun, 10 tahun. Tapi kenapa dekat Madinah boleh capai sebanyak apa? Lebih 120k. 120k. Mana abang dapat anggaran ni? Abang dapat anggaran daripada Perang Tabuk. Kan? Perang Tabuk akhirnya paling ramai umat-umat Islam yang betul ikhlas nak pergi perang dalam 70k. Ramai abang tak boleh bayang 70k. 70k duit pun tak tahu macam mana 70k beras pun tak tahu macam mana Ni 70k orang. 70k orang ni yang pergi perang. Yang sama-sama dalam Islam, yang sama-sama berada dengan para sahabat dekat Mekah dan Madinah time tu, total adalah more than 120k. Korang rasa sebab apa? Abang nak try tanya korang punya korang punya ni kan, korang punya kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, baik. Siapa boleh cuba bagi jawapan dekat abang? Kenapa ni 300, yang ni 17k. Macam tak logik je bang, tak ada exponential, tak ada apa semua. Sedangkan 13 tahun ni patutnya lebih ramai. Kan? Kau macam mana? Siapa nak cuba bagi jawapan dekat abang? Tak ada jawapan salah tak ada jawapan salah. Jangan risau. Dia cuba je, kalau kita cuba kita akan lebih faham tau. Kita cuba kita akan lebih faham sebenarnya. Kan? Dekat Mekah 13 tahun, dekat Madinah 10 tahun. Kan? Semua tu tengah fikir, tengah berkerut dahi tau abang nampak. Dakwah. Dua-dua buat dakwah. Kan? Dua-dua buat dakwah dekat Mekah Madinah. Adlan Terayan. Jazakallah Adlan, Sudi Terayan. Dua-dua dakwah, tapi beza dekat Beza dekat Mekah dekat Madinah ni. Okey. Sebab masa kita tak banyak, abang terus bagi jawapan lah. Negara pusat Islam di Mina dekat Madinah sebabkan pusat negara. Okey. Penerimaan masyarakat. Okey, dah dekat dah. Hafizuddin. Sebab masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sangat meriah. Jadi macam diorang suka sangat Nabi dan terima ajaran Nabi dengan terbuka mungkin. Alright, Masya Allah, jawapan-jawapan yang sangat best kan. Sebelum tu abang cerita dekat korang kan. Sebelum abang bagi jawapan terima kasih Boleh try lagi, boleh try. Siapa nak try boleh try lagi. Abang bagi jawapan dekat orang. Arahan Allah untuk terbuka, Masya Allah. Kan? Fasa terbuka tu sebenarnya dekat Mekah dah ada dah. Kan? Daripada fasa jahar, iaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian secara 10 tahun dilakukan secara secara terbuka. Tetapi tak ada, masih lagi orang yang setia dengan Rasulullah 300 orang. Walaupun time tu dah ada Umar, walaupun time tu dah ada Khalid Ibn Walid kan. Walaupun time tu dah ada Umar, time tu dah ada pakcik Rasulullah kan. Dah ada pakcik Hamzah, Jazakallah Hafzal kan. Bersama dengan Hamzah, dua orang yang hebat sama-sama kan. Ketika akhirnya Allah berikan untuk apa? Untuk buka, buat dakwah secara terbuka. Buat dakwah secara jahar kita panggil. Sebab kau bertambah kukuh. Abang bagi analogi simple lah Abang bagi analogi simple. Akhirnya kalau kita nak buat air sirap, boleh tak kita buat air sirap yang sedap kalau dia punya kordial tu dah kena campur air, dah cair dah, ataupun dia dah cair dah, dah cair dah, jadi buat kordial air, kita tuang, kita nak buat manis pun tak manis lah. Boleh tak kita nak buat? Korang suka air apa? Sirap. Tukarlah Ribena lah, Ribena kan, nampak mahal sikit kan, nampak kelas sikit. Tak boleh kan? Tak boleh untuk kita jadikan benda yang dah cair menjadi lebih pekat.
Boleh lah kalau kita tengok dalam sains kita apa? Tambah air gula. itulah mak-mak yang selalu buat kan, tambah air gula kan. Tambah air gula tu kita asal warna macam air kosong ni minum. Ya Allah, manisnya. Ada bau-bau je kan. Ni bau-bau cerai bina, bau je sirap kan. Tapi akhirnya kita pekatkan balik kan. Kalau nak kata nak pekatkan satu liquid tu, akhirnya bila kita bakar, kita panaskan dan kita buang dia punya wap tu, lama-lama jadilah kembali dia punya pati, dia punya kepekatan tu. Apa yang berlaku dekat Mekah adalah time ni kalau korang perasan semua ayat ni turun tentang akidah. Apa yang datang daripada Al-Quran ketika di zaman Mekah adalah tentang akidah. Memperkuatkan syahadah mereka, tujuan hidup mereka dan memperkuatkan solat mereka. Kan? Memperkuatkan solat mereka, sampaikan mereka ni diwajibkan untuk solat malam. Kan? Diwajibkan untuk berqiyamul lail, untuk apa? Untuk memperkuatkan hati mereka. Sebab esok pagi bila bangun nak kena maki, nak kena tumbuk, nak kena cela, nak kena simbah dengan tai. Kan? Macam mana dia orang jadi kuat? Macam mana boleh kuat kan? Adalah kerana Allah turunkan ayat-ayat tentang akidah. Allah menceritakan tentang syurga, menceritakan tentang neraka, menceritakan tentang kekuatan iman. Dapatlah 300 orang ini yang telah menjadi parti. Dalam 10 tahun pula dekat Madinah, kat sinilah baru kita nampak ada hukum, iaitu hukum fiqh kan. Hukum fiqh dan ada undang-undang. Tahu tak korang? Tahu tak dalam Al-Quran kan? Ni tolong betulkan kalau silap. Dalam Al-Quran hanya ada dalam 500 lebih saja ayat tentang hukum hakam. Yang selebihnya semua ada apa tahu? Yang selebihnya adalah tentang akidah. Selebihnya semua adalah tentang hati. Sains, sosial. Hati ni, kita banyak fikir pasal nak belajar fiqh, nak belajar ni kan. Betul, kita kena belajar. Tapi macam mana dengan hati kita? Tanpa hati kita ni untuk kuat melaksanakan. Sebab tu kita tengok masa dekat masuk Mekah kan, masuk dekat Madinah, bila dia berikan arahan untuk tinggalkan arak, diberikan arahan untuk bayar zakat, untuk puasa, untuk haji, dia tak ada masalah dah. Sebab sini dah settle. Kalau kita tak settle dekat sini, maka akhirnya kita tak mampu untuk jadi seperti Madinah tadi. Jadi rahsia apa berlaku dekat Madinah ni apa tau guys? Rahsia dia adalah nenek. Time ni sebab pertama, memanglah betul. Abang cerita kat sini kan, time ni adalah Islam tak ada kuasa pun. Kan? Time ni kekuasaan Mekah ketika itu bukan Islam. Jadi kita buatlah apa-apa pun, Rasulullah buatlah apa time tu, memang akan ada orang yang menentang dan ada orang takut nak masuk Islam sebab apa? Orang berkuasa time tu bukan Islam. Kan? Dekat Mekah selama 13 tahun. Ni tanyalah siapa jawab betul tadi kan, siapa yang cuba jawab tadi kan, yang apa? Pasal kekuasaan tadi kan, penerimaan masyarakat kan. Masuk dekat fasa Madinah, mereka sudah ada kerajaan. Islam sudah ada kuasa. Jadi bila ada kuasa, bila masuk je Fatul Mekah, kan, mereka kembali balik masuk dekat Mekah. Apa jadi tau? Bila masuk balik kat Mekah, akhirnya bila Rasulullah SAW mengatakan kepada penduduk Mekah ketika itu kan, pada hari ini, kau rasa apa yang aku akan buat dekat kau? Dia bagi tahu, dia tanya dekat seluruh penduduk Mekah time tu kan. So time tu diorang bodek macam kita kan, lecturer apa, tanya nak tambah kerimak, kita pun try nak bodek kan. Cikgu doktor cantik hari ni, doktor bagus hari ni kan, doktor semangat hari ni, kita cuba untuk bodek kan. Itulah apa yang dilakukan, dia cuba bodek kan. Kau ni daripada keturunan yang mulia, kau ni daripada ni sekian-sekian, kau ni ada Al-Amin, kami tahu kamu orang baik kan. Dalam hati terkejut dah, macam mana ni, habislah aku dah lah yang banyak buat salah dekat dia. Akhirnya pada waktu itu Rasulullah menjawab apa? Pada hari ini aku bebaskan kamu semua kan? Aku bebaskan kamu semua. Dan selepas itu orang Islam masuk secara bondong-bondong. Kan? Orang Islam masuk secara bondong-bondong secara apa? Secara rela sebenarnya. Sebab kuduah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Kenapa penting nak kena ada kuasa ni? Sebab bila kita ada kuasa, dekat situlah orang akan nampak apa? Orang akan nampak Islam tu macam mana. Islam tu macam mana orang akan nampak. Dekat Madinah, kenapa senang sangat orang terima Islam? Sebab kenapa? Mereka telah amalkan Islam. Kita tengok dekat Madinah, time tu ada tak orang Yahudi? Ada tak orang Kristian? Cuba jawab dekat abang. Ada tak orang Yahudi yang Kristian dekat Madinah? Ada tak orang Yahudi Kristian? Ada kan? Tapi kenapa dia orang boleh hidup secara apa?
secara harmoni kan, secara harmoni kan. Setahu saya ada Yahudi, masya-Allah. Zakallah ni Firdaus, Hakimi, Daniel, Hakimi. Memang ada apa? Memang ada orang Yahudi dan memang ada orang Kristian. Tetapi kenapa diorang boleh hidup bahagia, diorang boleh hidup harmoni? Adalah sebab apa? Sebab mereka nampak contoh Islam tu macam mana. Mereka nampak Islam tu kuduah, contoh baik dia macam mana. Islam ni adil, Islam ni tidak menindas. Mereka nampak. Kan? So mana lagi best? Piagam Madinah ada tunjukan atau ada contoh piagam yang paling apa? Paling menjadi rujukan kan? So mana lagi best? Nak jadi dekat Mekah ke kat Madinah? Kita nak buat yang mana sekarang? Abang tanya, kita nak buat benda yang dekat Madinah ni ke nak buat dekat benda Makkiyah ni? Jom vote. Tadi nak vote sini Saya perlukan majoriti. Madinah, bukan kena seksa. Nak Madinah, Syakir pun nak Madinah. Seronok kat Madinah, semua orang boleh masuk Islam. Lagi-lagi siapa? Nak mana? Nak Madinah. Okey. Abang nak bagi satu rahsia kat korang. Without Mekah, Madinah takkan ada. Percayalah, kalau lah awal-awal tu, sebelum 13 tahun ni Rasulullah terus pergi dekat Madinah dan orang sokong, tak cukup kuat. Tak cukup kuat untuk mengislamkan yang lain tu. Mekah, Madinah takkan ada tanpa Mekah. Nak tak nak kita kena melalui proses sengsara dekat Mekah tu. Hasilnya orang-orang yang kuat akhirnya mampu untuk membina satu kerajaan yang kuat seperti dekat Madinah. The worst times create the best people. The worst time creates the best people. Dekat Mekah ni adalah time yang paling worst dalam history. Tapi akhirnya melahirkan orang-orang yang hebat. Seperti para sahabat 300 orang ini. Jadi sebenarnya kita kalau nak Madinah, siapa kata nak Madinah tadi, nak tak nak kena Mekah juga. Nak tak nak kena bina foundation individu Muslim seperti mana Rasulullah SAW bina ketika di fasa Mekah. Kan? Selepas tu kalau kita tengok balik kan. Ni abang simplify kan lah. Dekat Makkiyah, habis kan, tersasul lah. Dekat Makkiyah, itu tempat membina foundation. Mana ada kita terus masuk degree UTM, tak. Kena masuk foundation dulu. Kan? Ada masuk STPM, ada masuk asasi, ada masuk matrik. Mana boleh tiba-tiba korang masuk degree, tak. Foundation tu telah dibina, diberikan akidah, diberikan kekuatan hati, diberikan purpose. Diberikan 51, 56, 230 tu pada fasa apa? Pada fasa Mekah, iaitu membina foundation. Dah ada foundation, barulah Madinah boleh wujud. Untuk apa? Set out an example. Baru orang nampak inilah negara Islam yang sebenar. Model negara Islam yang sebenar adalah di Madinah. Tetapi selepas itu, selepas 23 tahun kan. Selepas 23 tahun Rasulullah SAW wafat. Ramai orang gembira dah. Orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah tu dah gembira dah. Sebab apa? Habislah, tamat dah. Tak ada orang dah nak sebarkan Islam pas ni. But you guys rasa apa akan jadi? Korang rasa apa jadi selepas tu? Alah ni basic kan. Takkanlah tak ada orang tak tahu kan. Tapi mungkin for certain orang mungkin benda ni tak didedahkan lah. Kucak-kacir, ada Khulafa' Rashidin, Hakimi jawab kucak-kacir. Benda ni mungkin siapa ada yang belajar kat sekolah agama, mungkin ada yang tak pernah tahu pun. Tak salah mungkin tak tahu. Sebab sekarang kita nak tahu. Kita nak tahu dengan keadaan sebenarnya apa jadi. Mereka, para sahabat, telah ditarbiah oleh Rasulullah untuk faham satu konsep. Untuk faham konsep apa guys? Untuk faham konsep yang Islam ini, Rasulullah SAW telah diutuskan sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi Malaysia. Tak. Rahmat bagi sekalian alam. Bukan sahaja untuk Arab. Bukan sahaja untuk Malaysia. Tetapi untuk sekalian semesta alam. Manusia, pokok, haiwan, bumi, semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak terhenti pada orang Arab semata-mata. Tidak terhenti pada orang Arab dan tidak boleh diberi pada orang Arab semata-mata kan.
Maka mereka fahamlah sebab itulah next bahagian kedua selepas kewafatan baginda lahirnya Khulafa ar-Rasyidin. Nabi Muhammad surah wafat, Allah kekal, Allahu Akbar. Bila Hakimi cakap macam ni kan, abang teringat kisah Umar, kisah ketika Rasulullah SAW wafat kan. Ketika itu Umar tak boleh accept. Tapi akhirnya Abu Bakar ingatkan balik. Kan? Kalau kamu menyembah Allah, kamu menyembah Rasulullah, betul. Terima kasih Hakimi. Kisah Abu Bakar ingatkan kan. Abu Bakar ingatkan balik kawan dia ni, kawan baik dia ni, kita kena ingatkan. Dia ingatkan apa dia kata? Kalau kamu menyembah Rasulullah, maka Rasulullah sudah tiada. Tapi kalau kamu menyembah Allah, maka Allah itu kekal. Kan? Akhirnya terlahirlah golongan zaman Khulafa ar-Rasyidin. Zaman Khulafa ar-Rasyidin ni adalah apa? Zaman Khulafa ar-Rasyidin ni adalah diorang faham konsep Islam tu adalah untuk sekalian alam, maka mereka mengembangkan Islam lebih jauh dan lebih jauh. Mereka kembangkan Islam. Tetapi macam mana nak kembangkan Islam kalau ada banyak masalah? Seperti mana Hakimi Zamzuri kata tadi kan, iaitu apa? Dekat awal-awal selepas tu jadi kucak-kacir. Ada golongan murtad, ada golongan tak nak bayar zakat, nabi palsu, macam-macam. Jadi kena settlekan masalah dalaman tu dulu. Bila settlekan masalah dalaman, akhirnya apa? Abu Bakar memerangi golongan murtad dan dia tak bayar zakat. Tak lama pun Abu Bakar memerintah ni kan. Tak lama pun Abu Bakar memerintah, tapi akhirnya telah berjaya menghapuskan golongan-golongan ini, berjaya membuat iman manusia, iman orang Muslim ketika ini tidak goyah. Kita go kepada Umar Al-Khattab pula. Dah settle dekat luar, barulah boleh pergi jauh. Barulah boleh pergi dalam. Allah tak tunjuk gambar saya tunjuk kat sini. Astaghfirullahaladzim, tak apa. Tak nampak gambar, tapi gambar dia je. Saya cuba sekali lagi Memang tak nampak ke apa gambar ni? Okey, memang tak nampak, tak apalah. So, apa yang berlaku tapi dia berkembang awal-awal tu belum lagi dia betul-betul berkembang sewaktu zaman Umar dan Uthman. Betul? Dia berkembang sikit lah. Tapi time tu baru nak fasa berkembang. Tapi dekat zaman Umar, dalaman dah settle, maka baru boleh pergi luar negara. Time ni lah dihantar utusan dekat Rom, dihantarkan utusan dekat Parsi. Time ni kalau siapa ingat kan, kisah tentang Umar Al-Khattab mendapat kunci Baitul Maqdis. Time ni lah masa zaman Umar. Time ni lah juga kisah legend Parsi dikalahkan. Tak pernah tahu kan, Parsi, Rom, kerajaan hebat tiba-tiba dikalahkan oleh apa? Oleh mereka ni daripada padang pasir. Masa zaman Uthman kan, O tu Uthman saya tak tahulah ejaan korang macam mana, tapi saya eja dengan O. Ni pun sama, Hakimi pun eja dengan O kan, Uthman kan. Ada orang eja dengan U, tapi tak apa. Saya tak ada O kat sini. Time ni Islam dah mula berkembang sampai Mesir dah. Dah sampai Mesir dah. Dihantar Amr al-As. Untuk apa? Untuk menakluk Mesir. Ni ada gambar sebenarnya saya tunjuk, ada dua gambar. Satu gambar buku tentang apa? Amr al-As, penakluk Mesir. Dan satu lagi adalah gambar Masjid Amr al-As yang berada dekat Mesir kan, dinamakan sepenuh nama Amr al-As. Selepas itu, macam saya kata, saya nak cerita ringkas je. Alhamdulillah kat sini ada gambar. Alhamdulillah, ya Allah ada gambar. Kalau tak ada gambar tak tahu nak share apa ni. Okay. So kat sinilah masa dekat zaman transition daripada Umar daripada zaman Uthman kepada Ali, daripada zaman Sayyidina Uthman kepada Sayyidina Ali, akhirnya Islam dah sampai ke Khurasan. Khurasan ni adalah satu tempat dekat Asia tau. So nak kata jauh lah Islam dah sampai dah ni. Dekat Khurasan ni, warna merah ni kalau korang dah nampak kan. Dan telah sampai ke India, dan ada juga kata telah sampai ke negeri China kan time tu kan. Jauh sangat telah sampai sebenarnya. Jadi the main point daripada sini kita boleh belajar, abang nak cerita kepada korang main point supaya kita boleh faham sebenarnya. Main point adalah mereka kembangkan bukan sebab nak pangkat. Kita kejar banyak-banyak kan. Abang tak nak komen lah pasal politik negara kan. Nanti jadi kontroversi kan. Ni rakam ni bahaya ni. Tapi mereka, abang cerita pasal umat Islam ketika itu kan. Mereka kembangkan Islam ni, kembangkan kerajaan mereka bukan kerana nak kerja, bukan nak harta, bukan nak pangkat. Mereka buat kerana ditarbiah dan mereka faham Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam ni adalah untuk semua untuk dapat. Mereka menggunakan alat untuk capai matlabat. Seperti mana cerita telur abang cerita semalam kan, analogi telur kan.
Telur kuning diorang pekat. Diorang faham betul-betul apa dia nak capai, apa dia nak buat. Kita tak faham kadang-kadang kan. Kita kejar something, contoh abang bagi semalam, kita kejar something tapi kita tak tahu pun sebab apa kita kejar. Sekarang kita dah tahu, kita dah jelas. Dengan matlamat, purpose kita 5156230 kat sini lah baru apa? Baru akan menghasilkan apa? Tindakan yang sangat dahsyat. Akan menghasilkan tindakan yang sangat dahsyat. Walaupun ni abang nak cerita kat korang kan. Tapi sebelum tu kita main game sikit. Kita main game sikit. Nah. What do you see? Boleh tak siapa-siapa jawab dekat ruangan chat? Apa yang korang nampak? Ini bukan jump scare. Jangan risau, ni bukan jump scare. Ni bukan video-video jump scare. Yang ni just nak tanya je apa korang nampak. What do you see? Pergi tulis balik jawapan. Hisham kata red dot. Dot merah. Background putih. Lagi red dot. Hadi red dot. Titik merah. Bulat merah. Apa lagi? Button merah. Soalan. Abdul Hadi dapat soalan. Hidung Doraemon warna merah. Apa lagi? Laptop. Nampak laptop? Nampak laptop korang lah. Laser. Nampak Luqman. Nampak abang kan. Inilah konsep abang nak ceritakan kepada korang. Tapi ada yang dapat jawab tadi lah. Sebenarnya pada zaman ini, pada zaman transition daripada Osman ke Ali ni, banyak sangat cerita-cerita buruk sebenarnya. Banyak cerita buruk yang telah ditulis oleh orang tadi sebarat kan. Cerita tu ada yang direka-reka, ada yang betul. Tetapi sayangnya orang barat yang telah menulis buku-buku sejarah kita, telah menggunakan konsep ini. Dia cuba nak nampakkan keburukan lebih besar daripada sumbangan yang telah dilakukan oleh umat Islam dulu. Ramai yang nampak titik merah ni, tapi tak ramai orang nampak background putih ni. Kebaikan sangat banyak, tetapi nampak buruk sikit kat situlah dijadikan fokus. Jadi kita jangan jadi seperti itulah. Kita tengok mana yang baik, kita tengok mana yang sepatutnya kita cuba, kita kena laksanakan. Iaitu pada fasa Khulafaur Rasyidin ni, mereka sungguh-sungguh mengembangkan Islam kembali. Dan benda yang sama berlaku. Thank you sama-sama yang sampai participate sekali dekat ruangan chat. Akhirnya selepas zaman Khulafaur Rasyidin, akhirnya adalah kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Sama juga time ni Time ni kalau korang tengok kalau korang tengok dekat zaman Umayyah dengan Abbasiyah ni pun ada juga banyak propaganda yang digunakan kan. Banyak sangat yang dibesar-besarkan oleh orientalis barat kan, untuk nampak yang buruk saja pada diri kita kan. Betul kalau kita tengok dekat zaman Umayyah kan. Kalau tengok dekat zaman Umayyah ni dimulai oleh siapa? Dimulakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kan. Lepas tu disambungkan oleh apa? Oleh anaknya Yazid kan. So Muawiyah ni adalah seorang sahabat kan. Jadi dia take over selepas masalah banyak berlaku kan. Akhirnya menggunakan pemahaman yang sama, iaitu kena kembangkan Islam. Perkembangan Islam tu harus dikekalkan. Sebab itulah konsep yang kita nak dapat daripada sini adalah Islam ni adalah rahmatan lil alamin. Selagi mana Islam tak jadi rahmatan lil alamin, selagi itulah tugas mereka tidak selesai sebenarnya dekat muka bumi ini untuk melaksanakan apa? Melaksanakan purpose tadi tu kan. So abang nak cerita secara ringkas je untuk bahagian Umayyah dengan Abbasiyah ni. Pada fasa awal kan, zaman Umayyah ni sangat best sangat dahsyat, banyak benda yang berlaku, banyak benda yang ni kan. Kat sini sebenarnya merupakan pada fasa hujung Umayyah kan. Fasa hujung Umayyah ke Abbasiyah ni merupakan apa tau? Merupakan zaman kegemilangan ilmu fiqh. Time ni lah kita kenal siapa? Siapa yang pasal ilmu fiqh ni yang dia ada kan? Kita mazhab apa guys? Tolong guys, jangan kecewakan saya guys. Kita mazhab Ijat, kenapa Hamali? tolong check Hazizat ni guys, tolong check. Penganjur tolong check dia. Okey, Syafi'i kan. Kita mazhab Syafi'i kat sini kan. So bila kata mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dekat zaman mana? Umayyah ke Abbasiyah? Kita cuba check sikit kefahaman kita. Umayyah ke Abbasiyah? Imam Syafi'i. Tentenet. Okey, abang ceritalah.
Dia bermula dengan pertama Imam Malik. Kan? Imam Malik, betul ke Jijat? Are you sure? Kan? Imam Malik bermula dekat zaman Umayyah. Kan? Imam Malik berada dekat zaman Umayyah. Imam Abu Hanafiyah kan? Membawa mazhab Hanafi adalah both. Ni Faris Faisal sempat both. Imam Abu Hanafiyah sempat both zaman. Umayyah dengan Abbasiyah, dia adalah perantara. Kemudian Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i berada di fasa Abbasiyah. Barulah dekat fasa Abbasiyah. Jadi kegemilangan ilmu fiqh ni bermula daripada mana? Daripada Umayyah mendekati Abbasiyah tu. Hujung-hujung Umayyah tu sampailah dah masuk Abbasiyah tu, kat situlah kegemilangan ilmu fiqh. Selepas tu tau, time tu lah kita tahu kan, semangat dan umat Islam ketika itu nak belajar ilmu fiqh, nak tahu daripada Al-Quran semua tu. Sebab macam mana dia nak faham ilmu fiqh kan kalau bukan daripada Al-Quran kan. Jadi mereka mengkaji ilmu Islam dan sampaikan apa? Dah sampaikan ramai sangat yang mengkaji ilmu fiqh, sampaikan apa? Sampaikan dah tak tahu orang nak study apa dah. Kan? Kemudian mulalah kegemilangan ilmu hadis. Time ni lah lahirnya ulama-ulama hebat yang kita selalu baca kan, hadis je kan. Kat sinilah keluarnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, At-Tabrani, At-Tirmizi, Abu Daud. Kan? Termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal juga merupakan orang yang dahsyat dan ilmu hadis dia kan. Ini adalah orang-orang yang sangat hebat dengan ilmu hadis kan. Islam akhirnya menjadi pusat perkembangan ilmu Islam yang sangat besar lah. Satu pusat perkembangan yang sangat dahsyat lah kan. Sebab awal-awal pusat kediaman ataupun pusat perkembangan ilmu tu berlaku dekat Mekah dan Madinah saja. Dekat Mekah dan Madinah saja. Kat sini lah Imam Malik kan. Imam Malik dia belajar dekat Madinah. Dan kemudian Imam Syafi'i sendiri pindah ke Baghdad. Dan ketika itu Baghdad pula jadi tempat yang besar kan, jadi tempat famous kan. Orang Parsi datang belajar situ. Orang India datang belajar situ. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal pun belajar dekat situ. Tempat tu jadi apa? Jadi meriah. Meriah dengan ilmu agama. Kan? Lepas tu tak lama Imam Syafi'i daripada Baghdad dia pindah ke Kairo. Kita asas di Imam Syafi'i, tapi kita dah ambil penambahan baik daripada Imam Ghazali terhadap mazhab Syafi'i. Mantap ilmu daripada Hakimi ni kan. Kita telah dapat penambah baik kan daripada Imam Ghazali kan. So kat situlah akhirnya bila Imam Syafi'i tu berpindah setelah berapa lama lah pindah ke Kairo pula. So Kairo pula jadi pusat ilmu. Time ni memang guys, memang diorang jelas lah, diorang punya matlamat dengan diorang punya apa, dengan diorang punya alat tu. Diorang gunakan alat diorang sungguh-sungguh, ilmu yang diorang ada tu kembang kat Islam lagi, gunakan ilmu kembang kat Islam lagi. Tetapi guys, kita bagi suspend sikit. Sejarah ni best tau sebenarnya, suspend. Saya dulu jujur saya bukan orang yang minat sejarah. Saya ni orang yang dalam kelas sejarah ni akan jadi apa? Akan jadi orang yang pertama yang tutup muka dengan buku. Tutup muka dengan buku. Sebab apa? Sebab kita banyak dengar cerita-cerita yang tak best kan bila kelas sejarah kan, dalam kita SPM dulu kan. Tapi sekarang bila kita sejarah Islam sangat seronok sebenarnya. Setelah itu diorang dah kaji ilmu fiqh, dah kaji ilmu hadis, dah kaji ilmu tafsir. Kat sinilah kita nampak ada pembinaan Darul Hikmah, iaitu pustakaan yang sangat besar lah. Nak kata ilmu tu sangat dahsyat lah kan. Ilmu yang ada dekat tu sampai pustakaan ni, Darul Hikmah ni, dia berkilometer tau. Tidur kita tutup muka dengan buku. Okay. So, nak kata berkilometer buku tau. Belakang tu tak cukup kan. Belakang tu buku-buku tak cukup. Tu tambah buku orang lagi tu, bukan buku diri sendiri kan. Nak kata tak cukup sebenarnya nak digambarkan dengan Darul Hikmah time tu. Dah lah semua tulis tangan time tu. Jadi setelah dah padat dengan ilmu-ilmu agama ni, saya boleh kata ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang membasahkan hati kan, membasahkan jiwa dan raga, mereka bermula beralih kepada ilmu lain. Kat sinilah baru masuk belajar sains tulen, math, sains, medik, sains tulen yang lain. Kalau siapa ingat semalam kan, inilah sains tulen. Ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir sebenarnya kalau kita boleh dekat dengan hati kita akan jadi ilmu, dia akan jadi sains sosial sebenarnya. Sebab dia berkaitan dengan hati, kefahaman, rasa empathy dekat orang, rasa nak amal ke Islam, rasa seronok. Jadi macam mana diorang buat? Diorang ambil daripada kerajaan Greek, lepas tu diorang translate kan, kemudian kembangkan dengan kajian-kajian mereka. Sangat hebat.
Abang tak nafikan sangat hebat kan. Sampai macam-macam terbitan-terbitan buku yang keluar kan. Terbitan-terbitan buku yang keluar. Contoh macam apa? Kita ambil yang paling famous lah. Kanun Fitib. Iaitu daripada Ibn Sina. Kan? Ibn Sina buku sangat apa? Buku sangat tebal kan. Dengan penuh dengan lukisan and everything like that. So kat situlah. So bear with me guys. Jangan ngantuk lagi tolong. Cuba untuk bertahan. Abang pun cuba untuk bertahan untuk korang ni. Sebab kita tak sampai part yang best lagi. Sekarang tiba-tiba ni kita dah sampai drama ni. Abang suka drama. Korang suka drama tak? Kita suka drama, kita tengok drama ni. Tiba-tiba umat Islam tanpa tak tahu daripada mana diserang oleh tentera salib. Uish, datang daripada mana tentera salib ni kan? Tiba-tiba orang tengah seronok-seronok belajar ilmu agama, tengah hebat-hebat kan. Tiba-tiba perang salib, orang salib datang. Dan orang salib datang untuk menyerang. Orang salib datang untuk menyerang. Macam mana orang boleh serang? Abang cerita secara ringkas lah untuk macam mana kena serang ni kan. Ni ada beberapa pinpoint abang letak. Kan? Pinpoint abang letak. Kat sini adalah TS. TS ni bukan tidak selesai bukan kena kos kita tidak selesai sebenarnya. Ini TS ni tentera salib. Tentera salib. BM tu bukan BM tu Baitul Maqdis. B tu adalah Baghdad, MD tu Madinah, MK tu Mekah. Okay. Ketika ini guys, TS tentera salib. Okay, thank you Alif Hatan. Kat sini guys, ketika itu apa berlaku dekat Eropah sebenarnya? Apa berlaku dekat Eropah sebenarnya? Mereka telah mereka time ni adalah Dark Ages tau. Mereka time tu adalah satu kaum yang sangat primitif lah kita boleh panggil kan. Satu kaum yang sangat primitif sebenarnya. Lepas kemuncak sebenarnya, time kemuncak kerajaan Abbasiyah tu, ketika Harun al-Rashid kan. Harun al-Rashid ni, sebelum tu abang cerita lah betapa primitifnya diorang. Berapa primitif zaman gelapnya diorang. Taklah primitif yang korang video selalu tengok video dekat YouTube tu kan. Yang buat bangunan-bangunan primitif tu, bukan yang tu. Primitif tu masih dekat zaman gelap diorang ni. Harun al-Rashid dia sangat berkawan rapat dengan orang-orang raja-raja Eropah tau. Pernah satu kali Harun al-Rashid bagi hadiah. Bagi hadiah dekat dia punya dia punya kenalan raja dekat Perancis. Dia bagi jam. Jam yang lama kan dia bunyi kan. Dia ada lagu-lagu dia yang dia pasang jam tu setelah cukup 1 jam dia akan bunyi. Time tu Raja Perancis dia takut dia lari. Dia kata, apa ni, ada hantu dalam tu. Ada hantu dalam tu. Nak kata betapa primitif dalam time tu, dia tak tahu pun teknologi apa tu. Kat sinilah adalah kita kenali sebagai Dark Ages of Europe. Dark Ages. Dark Ages yang sangat terkenal lah kalau kita tengok kan. Dark Ages, time tu dia tak ada apa-apa pun. Tetapi dekat sini ada seorang paderi kan. Seorang paderi Kristian, dia yang mencetuskan peperangan salib ni. Dia cetuskan peperangan salib ni. Akhirnya dekat tahun 500 Hijrah. Daripada 200 Hijrah ke 500 Hijrah. Beberapa tahun kan. Beberapa tahun kegemilangan umat Islam. Kemudian bermulalah Crusade War. Perang salib. Ada 1, 2, 3 dan berlanjutan lagi lah. Ada yang kata sampai 9 kan. Sampai 9 peperangan ni. So apa yang paderi tu buat? Paderi tu dia cetuskan macam mana tau. Dia letak satu stigma, satu propaganda yang nak katakan Baitul Maqdis ni sepatutnya kita punya. Kita punya tu, bayangkan saya paderi lah bukan kita punya. Saya paderi, saya kata kat korang, kalau saya kata dekat orang Kristian, Baitul Maqdis tu kita punya. Nabi Isa lahir kat situ. Kita orang Kristian, kita kena pertahankan. Ada masalah ke time tu sebenarnya? Tak ada masalah pun. Umat Islam bagi je orang Kristian datang untuk apa? Untuk nak buat haji. Sebab itulah peluang untuk diorang nak buat dakwah kan. Tak ada masalah. Tapi pada ni dia cetuskan apa? Kita kena rampas Baitul Maqdis. Kita kena rampas Baitul Maqdis. Jadi apa jadi kat situ kan? Apa jadi kat situ? Daripada Europe ni, diorang lalu sampai Turki, lalu dekat Syria, lalu sampai apa? Diorang serang, diorang tawan Baitul Maqdis ni kan. Ada yang melalui laut juga kan. Dan diorang serang Baitul Maqdis. Time tu kalah tau. Macam mana boleh kalah? Kan? Macam mana boleh kalah? Adakah sebab tentera salib tu sangat hebat? Tentera salib ni apa dijanjikan pada mereka tau. Sebabkan mereka ni dalam Dark Ages banyak buat dosa lah boleh kata kan. Banyak benda-benda teruk diorang buat. Pada ditawarkan apa? Kalau korang join perang ni, dosa-dosa akan diampunkan. Wah seronok lah, dosa-dosa diampunkan. Jadi ramai orang join.
Ramai orang join, ada yang mati, ada yang tak kisah. Kan? Akhirnya diorang menang. Diorang dapat tawan Baitul Maqdis tu. Orang Islam bukan hebat time tu. Kita dah ada bilangan yang besar, dah bilangan yang ramai dah. Macam mana boleh kalah? Padahal time tu orang Islam kuat. Korang rasa sebab apa boleh kalah? Cuba komen dekat ruangan chat lah. Abang nak tahu juga kan, korang rasa ataupun korang tahu macam mana boleh kalah sebenarnya. Saya tahu bang, sebab time tu diorang ada satu konspirasi abang tak nak dengar kat sini. Abang nak dengar tak bersatu, leka. Lagi ada tak? Busy study kot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, insyaAllah. Kan? Busy study ya, semangat orang Kristian kuat. Semangat orang Kristian kuat. Lagi-lagi ada tak lagi nak komen? Macam mana boleh menang? Kita jadi analisis sejarah Ramai orang tak analyse sejarah sekarang. Ramai orang analyse perlawanan bola sepak. Yang takkan ke mana sebenarnya. Ramai orang analyse apa akan jadi seterusnya dekat Marvel. Ramai orang analyse benda tu. Tapi tak ramai orang nak analyse sejarah. Macam kena jump scare, tiba-tiba surprise attack. Semangat Kristen tak prepare. Kan? Akhirnya guys, abang nak bagi jawapan yang betul-betul daripada kajian ulama Islam. Ulama buat kajian tau. Apabila orang mula fokus apa yang jadi sebenarnya dekat fasa Abbasiyah di hujung-hujung ni, masa dekat Baghdad, bila orang mula untuk fokus pada sains tulen, ni abang tunjuk yang gambar tadi. Bila orang mula untuk fokus pada sains tulen, diorang jadi mabuk tau. Mabuk tu bukan mabuk yang minum arak tu tau. Dia jadi seronok. Diorang jadi seronok belajar pasal sains tulen ni. Seronok belajar sains tulen, akhirnya apa? Akhirnya ada something yang hilang. Diorang ketagih, kecanduan. Diorang ketagih belajar benda-benda ni, akhirnya apa? Ada something yang hilang dalam diri mereka. Yang hilang tu adalah apa? Yang hilang tu adalah hati. Ilmu berkaitan dengan hati tu dah hilang. Wah, samalah, serentak lah Alif. Abang cakap terus keluar perkataan hati kan. Yang hilang tu adalah hati. Hati yang telah mereka dapat daripada mengkaji ilmu-ilmu Islam tadi tu. Ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir. Diorang kuasai benda tu dan hati mereka telah basah. Tapi bila diorang kaji ilmu-ilmu sains tulen ni, lama-lama diorang tinggalkan. So abang nak kata salah lah belajar sains tulen ni. Tu ke abang nak katakan? Tak salah. Yang salahnya kalau tinggalkan ilmu tu. Ilmu agama tu. Ilmu yang menghidupkan hati kita tu. Al-Quran, faham hadis, faham tujuan hidup kita nak laksanakan macam mana. Mereka terdedah dengan kesibukan untuk belajar kan. Inilah jawapan Azizat tadi kan. Busy study kot. Betul lah, busy study kat situ kan. Sampaikan apa? Sampaikan mereka kehilangan kefahaman ad-din. Diorang hilang kefahaman ad-din yang sepatutnya ada. Kan? Dan benda ni bukan sekejap. Bukan tiba-tiba je, saya terlupa pasal agama saya. Tak. What happened is guys, telah bermula daripada 200 Hijrah sampailah ke 500 Hijrah. Proses dia beratus tahun. Sampaikan apa? Sampaikan umat Islam ni dia leka. Leka dan lupa. Tentang apa sepatutnya mereka laksanakan. Tiba-tiba ni dah kita ada tiba-tiba dah. So time tu kena serang lah. Sedangkan kalau sedangkan tengok kat sini, kita ada Egypt. Dekat Baitul Maqdis ada Cairo, ada Egypt. Kita ada dekat Baghdad, kita ada dekat Mekah, Madinah. Kenapa? Diorang tak diserang ke? Diorang tak boleh lawan balik ke bergabung serang Baitul Maqdis? Kan? Diorang tak boleh ke serang tu? So diorang hilang sebenarnya satu semangat, iaitu diorang hilang agama. Bila abang kata hilang agama, bukan maksudnya diorang keluar Islam. Tak, semua Islam kat sini. Kita pun Islam. Kita pun boleh kata kita tak hilang agama. Tapi cuba cek balik. Diorang bukan jadi murtad pun. Sama macam kita tak murtad pun. Diorang bukan keluar Islam pun. Kita pun sama tak keluar Islam. Maksud Islam tu hilang daripada diri diorang adalah perasaan beragama. Perasaan yang ada dalam hati tu sebenarnya. Semangat sebagai orang Muslim tu tak ada. Ukhuwah tu tak terbina. Bergaduh sama sendiri. Perasaan takwa nak mentauhidkan Allah tu tak ada. Kepentingan Islam tu tak letak di atas segala-galanya. Diorang meletakkan benda lain daripada Islam sebagai dekat atas. Semua ni hilang walaupun ilmu tu masih ada. Ilmu fiqh, ilmu tu semua masih ada.
tapi semangat tu hilang. Perasaan sebagai orang Muslim tu hilang. Jadi kering. Abang suka kata kering lah, kering yang basah. Basah ni feel. Kering ni tak rasa apa-apa. Benda tu jadi apa? Jadi kering semata-mata. Belajar agama ni just sebagai ritual semata-mata. Habis lah. Dah tak berserah sepenuhnya, betul. Dah tak berserah sepenuhnya sepatutnya yang kita faham dalam tujuan hidup sebentar tadi. So apa jadi tau? Apa jadi? So diorang serang lah. Kan? Diorang serang lah Baitul Maqdis. Diorang serang Baitul Maqdis. Diorang kata tu tempat Nabi Isa. Lepas tu apa? Lepas tu dia serang, dia tawan, habislah. Kan? Habislah umat Islam sebab one by one telah di attack. Kita kalah dan kita kalah lagi. Bukan sebab bilangan kita tak kuat, bilangan kita ramai. Bukan sebab teknologi kita tak hebat, ilmu kita paling tinggi. Teknologi kita dahsyat sampaikan Raja Perancis semua takut dengan jam. Kan? Ilmu kita dahsyat, ilmu kita tinggi, banyak sangat ilmu kita, semua hebat. Tapi yang kita hilang adalah kita hilang agama. Kita hilang perasaan untuk beragama sebenarnya kalau kita tengok kan. Abang bagi satu contoh lah kan. Ni apa tak ingat abang tulis ke tak? Sekejap. Okay, sebelum tu. Sebelum abang tunjuk gambar full. Dah ter-reveal pula gambar full Sebelum abang tunjuk gambar full abang tunjuk contoh abang tunjuk contoh. Siapa ingat kisah pasal perang Uhud? Siapa ingat pasal perang Uhud? Orang Islam menang kalah? Perang Uhud, orang Islam menang kalah? Kalah. Kan? Perang Uhud kalah kan? Sebab apa kalah? Sebab apa kalah? Tak ikut cakap, tak dengar kata, tak dengar arahan. Apa dia kejar time tu? Nak harta, nak ghanimah, nak harta, rampasan perang. Tengok balik dekat perang yang pertama, perang Badar. Perang Badar, ramai ke sikit orang Islam? Lawan dengan korang kafir Quraisy. Ramai ke sikit? Sikit, tapi diorang menang ke kalah? Diorang menang kalah? Menang. Macam mana dekat Uhud ni boleh kalah? Bilangan diorang time tu dah bertambah sikit dah. Lebih lah daripada perang Badar. Dah ramai sikit dah. Bilangan yang sangat besar juga sebenarnya. Tapi macam mana boleh kalah? Akhirnya, walaupun bilangan sikit, Allah tetap bagi menang. Kalau kebergantungan kita, perasaan kita punya hati tu ikhlas nak melaksanakan tujuan tu kerana Allah SWT. Dekat perang Uhud, akhirnya bila terpesong sikit je. Terpesong tu bukan semua pun. Beberapa orang je terpesong. Akhirnya apa? Allah bagi kekalahan yang sangat dahsyat dekat Uhud sebagai teguran. Sebab dia orang dah biasa dengan kemenangan kan. Dah rasa menang, akhirnya dekat perang Uhud Allah tunjuk. Dekat perang Ahzab sebagai contoh. Perang Ahzab ramai ke sikit? Perang Ahzab yang ada parit tu ataupun dikenali sebagai perang Khandaq. Ramai ke sikit time tu? Perang Khandaq. Sikit rasanya. Sikit. Ribu kot. Betul ramai. Tapi time tu orang kafir Quraisy dia lagi ramai ke apa? Dia orang lagi ramai sebab apa? Musuh-musuh Islam time tu semua berpakat. Abu Sufyan tak duduk diam, kafir lagi ramai, thank you Hisham. Abu Sufyan tak duduk diam, dia nak melawan, dia nak menuntut bela orang-orang dia kan. So dia pergi komplot dekat orang, dia kata Madinah ni adalah satu threat. Satu ancaman. Kita kena bergabung tenaga, kita kalahkan Madinah ni, kita ambil semua resource dia. Kafir lagi ramai, tapi time tu malah ada satu pakatan yang hebat kan dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Malah dalam Madinah sendiri ada apa? Ada pembelot daripada golongan Yahudi kan. Luar kena serang, dalam macam serang. Kalau ikut logik kalah. Kalau ikut logik memang akan kalah. Tapi sebab mereka ada perasaan dalam diri mereka. Mereka ada kebergantungan pada Allah SWT. Mereka tidak bergantung semata-mata kepada keramaian mereka, kehebatan mereka dekat Madinah. Akhirnya Allah SWT bagi bantuan. Bagi bantuan untuk apa? Bagi bantuan untuk hapuskan tentera musuh-musuh Islam tu. Zakallah alamin. Pakatan rakyat musyrik dengan Yahudi kan. Dia pakat dengan orang dalam kan. Akhirnya
Allah hapuskan dengan apa? Siapa ingat? Dengan ribut je. Ya Allah. Senang kan? Sebenarnya dengan ribut je. Dengan bantuan ribut je habis lah kan. Habis je musuh-musuh Islam time tu kan. Banyak lagi kisah-kisah kan. Contoh dekat Khaybar, dekat Fatul Mekah. Tak ramai pun umat Islam. Kan? Tapi bila kita tengok dekat perang Hunain. Satu perang abang nak tunjuk kat korang dekat perang Hunain. Dekat perang Hunain, time tu pertama kali kita nampak umat Islam lagi ramai. Wah, selama ni nampak umat Islam sikit tapi menang kan. Dekat perang Hunain bila nampak umat Islam lagi ramai, apa akan jadi tau? Apabila bilangan kamu ramai, kamu mula merasa kagum. Wah, kita ramai. Kita boleh kalahkan, kita dah hebat dah sekarang. Kita boleh kalahkan. Kita rasa seolah-olah kita tak mampu untuk dikalahkan. Rasa hebat, rasa ego. Rasa megah tu. Bukan sebab megah kerana Islam, tapi megah sebab diri sendiri. Sebabkan logam diri sendiri, sebab sains tulen yang kita ada. Akhirnya apa jadi? Akhirnya rasa bergantung pada Allah tak ada lah. Rasa bergantung pada Allah telah kurang dan akhirnya apa? Kita bergantung pada bilangan semata-mata. Kat sinilah Allah menghukum mereka dengan apa? Dengan mengalahkan mereka sebagai teguran. Dan Allah kalahkan kan. Dan inilah benda sama yang berlaku dekat Baitul Maqdis. Recently yang abang cerita ni sekarang. Baitul Maqdis, diorang rasa hebat dengan ilmu mereka, rasa hebat dengan ketenteraan mereka, rasa hebat dengan diorang punya ilmu, teknologi. Akhirnya Allah tegur balik dengan kekalahan. Kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Sampai bila guys? Sampai bila Islam tu menang balik? Inilah graf sepenuhnya abang nak tunjuk. Daripada Mekah, Madinah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sampailah Allah kirimkan time ni sebelum Mongol kena serang kan. Allah kirimkan Salahuddin Al-Ayyubi kan. Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi lah, kalau kita tengok balik dekat peta tadi tu, dia berjaya satukan negara-negara kat sekeliling tu kan. Akhirnya apa? Akhirnya barulah serang balik Baitul Maqdis kan. Akhirnya barulah balik serang Baitul Maqdis. Dah jadi kuat, bawa satu ketenteraan, barulah habis kan. Sebab apa nak bergaduh kan? Kalau sebab negara-negara Islam bergaduh nak jadi ketua, rasa diri lebih layak, rasa yang kau tak layak, semua perasaan tu, ini semua adalah kita panggil peranan orang jahiliah. Dan adalah sikap-sikap orang jahiliah yang tak sepatutnya berlaku pun sebenarnya. Tapi tak cukup dengan tu guys. Alamak, ingat dah habis dah perang salib ni kan, adanya ni. Akhirnya ada pula peperangan, ada pula apa, serangan daripada Mongol. Wah, Mongol lagi dahsyat ni. Siapa suka tengok cerita Ertugrul, tengok cerita apa lagi? Apa lagi seorang tu? Apa seorang lagi Ijat cerita dia? Kurulus Osman. Kurulus Osman suka tengok cerita Ertugrul kan. Kat sinilah kita nampak ada masuk Ertugrul 2 ke 3 tak tahu kan. Dia ada serangan Mongol. Kan? Bila serangan Mongol ni semua orang takut. Habis time ni, lesap habis. Baghdad kena ambil lesap. Syam kena ambil lesap. Akhirnya masa dekat Cairo, masa diorang sebelum orang Mongol datang serang, masa dekat Cairo dia buat keputusan untuk apa tau? Diorang buat keputusan untuk bergantung pada Allah. Dia buat keputusan untuk kembali balik pada Islam, betul-betul bergantung pada Allah walaupun bilangan diorang sikit. Diorang decide untuk attack. Bukan sekarang main defense, diorang decide untuk attack. Dan ketika itu menang. Bilangan tak ramai pun. Pertama kali dikalahkan orang Mongol. Ketika itu kan. Dekat Cairo. So nak kata bila orang tu dia ada kembali balik semangat, dia akan dapat balik kemenangan Islam tu. Tapi persoalan guys, sampai sekarang bila dah jatuh kan, abang cerita secara ringkas lah Abang cerita secara ringkas sebab banyak lagi nak cerita sebenarnya. Tapi kalau banyak cerita lagi tak habis lah kita kan. Akhirnya lepas serangan Mongol ni jatuh lagi selama beberapa tahun. Adanya Sultan Muhammad Al-Fatih dibina kembali, adanya dia punya pembinaan individu muslim tu berlaku kembali. Akhirnya Sultan Al-Fatih tawan balik Konstantinopel dan akhirnya pembukaan hingga ke Hungary, tapi kalah balik, jatuh balik. Sebabkan apa? Sebabkan dibelot. Dan dibelot oleh siapa? Siapa tahu siapa yang pembelot besar tu yang berlaku kat Turki tu? Siapakah?
Turki Uthmaniyah, masa Turki Uthmaniyah. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk kan, dia telah merosakkan Islam kat situ, habis dia rosakkan. Kan? Dia tukar azan dari bahasa Turki. Dia buang bahasa Arab supaya orang tak faham. Kan? Dia haramkan pakai tudung. Everything semua dia buangkan, culture semua jadi macam orang barat. Rosak ah. Rosak habis umat Islam time tu. Kan? Sampailah sekarang tak naik-naik Islam ni. Macam mana? Korang gagal sebab apa? Saya boleh bagi jawapan dekat abang. Apa masalah kita? Apa punca sebenarnya? Ya ke? Ya ke tu apa? Wanita berhijab kena pakai skirt. Banyak benda sebenarnya dilakukan dekat Kemal Atatürk ni oleh Kemal Atatürk. Dia telah ni kan. Ya ke tak naik-naik? Mana? Okey, apa bukti kita nampak yang Islam tengah naik sekarang? Kat mana kita nampak? Orang makin ramai masuk Islam? Adakah pada bilangan? Adakah pada teknologi? Betul ke Islam dah naik sekarang? Siapa boleh buktikan, bagi tahu dekat abang yang kita ni dah ada seperti mana kerajaan kita dulu. Kita dah dapat 2/3 dunia seperti mana dekat kerajaan Abbasiyah dulu. Macam tak kan? Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Cuba cari lagu tu kan, dengar balik lagu tu kan. Kita sebenarnya pernah berjaya dulu, betul 2/3 dunia. Tapi sekarang Islam ni ibarat apa? Ibarat ditindas. Tengok apa berlaku dekat Uyghur. Tengok apa berlaku dekat Palestin. Tengok apa berlaku dekat negara-negara Islam. Habis hancur. Kalau kita lihat dekat Malaysia sendiri, nampak macam aman kan? Nampak macam aman. But what happened to our youngsters? Apa jadi pada anak muda? Terpengaruh dengan pelbagai budaya Hinduism kan? Bukan Hindu Hinduism. Akhirnya bersukaria tanpa henti. Terkejar-kejar movie yang seterusnya. Terkejar-kejar idol yang seterusnya. Terkejar-kejar drama yang keberapa nak habis. Terkejar-kejar lagu yang terbaru. Tak cerita lagi masalah sosial yang berlaku. Zina, dadah, LGBT. Betul ke Islam dah dekat puncak sekarang? Islam tengah naik ke? Betul ke? Sebenarnya tak. Kita sekarang Islam ni tempat di bawah sekali sebenarnya. Sekarang ni. Kalau nak sedar lah. Kalau kita tak sedar lagi, kita kena sedar kan. Yang haram disanjung, yang halal dikeji. Betul? Betul Hafiz? Kan? Orang tak ada couple dia kata, weh kau gay kan? Kena-kena macam tu. Padahal kita nak menjaga diri kita. So apa masalah kita? Apa punca kita sebenarnya guys? Siapa boleh bagi jawapan dekat abang? Try to give me an answer. Kita nak solve ni masalah. Masalah untuk diselesaikan. Korang mostly kat sini ada engineer. Kan? Adalah engineer, kita nak solve problem. Apa masalah kita? Apa punca? Apakah solusi untuk kita kembali balik naikkan Islam ni? Nah, siapa nak bagi jawapan? Siapa nak cuba? Buat apa? Dia formula. Dia macam plankton dah. So nak cari formula je kan. Back to basic. Kembali balik pada basic. Tujuan hidup. Lagi jawapan? Ke yang lain dah ni dah. Di manakah kita? Adakah kita sedang tidur sekarang kan? Tahu tak sekarang apa isu semasa yang sedang berlaku? Apa berlaku dekat Palestin sekarang? Al-Aqsa dibakar dan ketika itu Presiden Israel dia kata dia takut. Dia tak boleh tidur malam sebab dia fikir yang bila dia bakar Al-Aqsa ni, habislah Israel. Habislah Israel akhirnya apa? Israel akhirnya akan dimusnahkan. Tetapi dia baru sedar yang akhirnya apa? Akhirnya umat Islam sedang tidur lebih nyenyak daripada dia sebenarnya. Tak ada siapa pun berani untuk apa? Untuk bersuara. Tak ada siapa berani nak menentang balik Israel bila mereka membakar Al-Aqsa. Step by step tau. Diorang tak buat terus. Buat sikit. Tak pelik nanti diorang mampu robohkan. Diorang boleh buat seperti mana orang Cina buat dekat orang dekat China kan. Dekat China buat dekat Uyghur. Malah lebih dahsyat diorang mampu untuk lakukan. So what's the problem? What's the problem sebenarnya? Jom kita nak tengok apa problem dia. Pertama guys. Pembinaan akidah dan iman telah diabaikan. Segala apa contoh korang tengok tadi, kebanyakan negara Islam naik, graf jadi macam ni, graf positif,
Sebab apa? Sebab iman tu ditegakkan. Once dia punya pegangan akidah tu makin kurang, iman makin kurang, dia orang tak laksanakan tujuan hidup. Bila dia tak laksanakan tujuan hidup, mulalah slope, negative slope turun ke bawah. Cuba kita baca hadis daripada Abu Daud ni. Boleh abang minta seorang untuk bacakan? Abang tulis kat sini ni. Kalau tak faham tak apa, nanti abang explain. Baca, boleh tolong bacakan dulu. Boleh Adlan tolong Adlan. Boleh buka mic. Alright, thank you Adlan. Okay. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ainah dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi dan telah senang dengan bercocok tanam dan kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Tidak akan dicabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jazakallah Adlan. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud dengan Imam Ahmad ni. Apa tu cara inah? Siapa tahu cara inah tu macam mana? Berjual beli dengan cara inah. Siapa pakar kewangan dekat sini mungkin boleh cerita dekat abang. Siapa pernah beli buku Dr. Zulkifli kan? Tentenet. Okey. Cuba cari. Berjual beli cara inah, cuba cari kat Google, korang akan jumpa apa tahu? Korang akan jumpa inilah amalan yang digunakan dalam bank. Berjual beli secara hutang. Berjual beli secara hutang dulu. Bila perkara ni berlaku, tak kisahlah dekat mana-mana kan. Thank you Hafizuddin. Hutang kan dengan hutang. So maksudnya benda ni dah senang berlaku. Senang berlaku dan sedang dipromot lagi. Memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan kerja, sibuk dengan bercucuk tanam, sibuk dengan apa? Sibuk dengan perkara dunia lah senang kata kan. Dan tinggalkan jihad. Tak ada pun nak mempertahankan agama ni. Mempertahankan agama dengan apa? Membaiki diri sendiri dulu, menyampaikan Islam kepada orang lain. Allah akan timpakan kehinaan. What are we facing now guys adalah kehinaan. Islam ditindas adalah bentuk kehinaan. Macam mana nak cabut? Kembali balik pada agama. Kembali balik untuk faham Al-Quran. Kembali balik untuk laksanakan tujuan hidup. Kat situ kita akan nampak sebenarnya. Masalah kedua, abang minta seorang lah boleh bacakan. Abang minta Faris Faisal boleh? Faris Faisal bacakan. Boleh. Bersabda Rasulullah SAW, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang merebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah kerana sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwahan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud 3745. Masya Allah. Astaghfirullah. Kita istighfar. Faghfirlana ya Allah. Faghfirlana ya Allah kerana kita mungkin sedang ditimpa penyakit wahan. Kan? Tanpa kita sedar, kita takut sangat mati kan. Kita takut sangat kematian. Kita takut sangat apa? Kita cinta sangat dunia ni tak sanggup kita lepaskan. Macam contoh abang bagi semalam kan, kerja tak ada gaji. Oh takut. Takut kerja tak ada gaji ni. Kan? Akhirnya, kita sekarang ni bukan masalah tak ramai. Kita ramai. Tapi kita diratah oleh musuh Islam sebab apa? Kita ada penyakit wahan dalam diri kita. Tak adalah penyakit jihad. Kan? Kalau dalam perang ketika itu ditanyakan kan, bila orang Islam telah menyerang menyerang Rom. Ketika itu dia kata seorang analisis tu dia raja Rom minta dia bagi tahu kenapa orang Islam ni hebat. Tu dia bagi tahulah, betul ke nak tahu? Betul nak tahu ni sebab kita boleh kalah dah ni. Tu dia kata apa tahu? Bagaimana kita mampu nak kalahkan tentera yang cintakan kematian sedangkan kita ni cintakan kehidupan. Diorang tak takut mati sebab diorang tahu kematian tu akhirnya apa? Umat Islam ni faham yang kematian tu membawa mereka ke syurga kan. Macam mana nak kalahkan tentera sebegitu? Abang tak tahu macam nak kalahkan kan. Diorang akan menang lah. Orang tu akan menang. Yang ketiga, abang minta Alif Fatan tolong bacakan boleh? Boleh insyaAllah.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan redha kepadamu sehingga engkau mengikut millah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-120. Dan mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu jika mereka sanggup. Surah Al-Baqarah ayat ke-217. Jazakallah Alif Atan. Usaha keras orang kafir menjatuhkan akidah orang Islam. Kalau kita faham betul surah Al-Baqarah 120 ni, millah ni adalah apa tau? Millati Ibrahim. Kita selalu baca dalam al-maksurat kita kan. Millah ni adalah cara hidup. Cara hidup. Dia orang takkan redha, bukan tak redha kita sampai apa? Sampai kita keluar agama kita, tak kan? Dia akan buat kita sampai ikut dia punya cara hidup. Dia orang makan wagyu, kita pun nak makan wagyu. Lifestyle. Thank you Ijat. Mereka nak apa? Nak bercuti, kita pun nak bercuti. Dia orang main TikTok, kita pun nak main TikTok. Dia orang buat scan, kita pun buat scan. Dia orang buat prank. Trend buat trend. Tanpa fikir apa-apa pun. Ibarat macam jadi robot yang kena follow je. Ibarat lembu yang kena tarik hidung je. Kita follow dan dia orang seronok. Dia orang tak kisah. Dia orang tak kisah kita masih Islam. Dia orang nak kita masuk Islam tapi amalkan kehidupan dia orang. Stay as Muslim but amalkan kehidupan kami. Dia orang akan buat benda macam tu. Dan telah berjaya lah. Kalau tanya abang, telah berjaya sebenarnya. Seolah-olah guys, bila kita dengar keadaan ni, macam tak ada keluar lah jalan daripada jahiliah ni. Macam budak ni sedih kan. Abang tengah sedih macam ni sekarang, tengah sedih. Tengah down. Macam mana ni? 3 perkara ni masalah besar yang tidak dapat diselesaikan lagi pun sekarang. Tak dapat diselesaikan pun lagi. Nak buat apa sekarang? Kita nak buat apa sekarang sebenarnya? Apa yang kita mampu lakukan sekarang sebenarnya? Ini adalah syarat kemenangan. Inilah syarat kemenangan daripada surah Muhammad ayat nombor 7. Bila abang minta Ahmad Rushaidi, tolong bacakan untuk abang. Surah Muhammad ayat nombor 7. Ada dekat skrin sekarang. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Oh, you who have believed, in case you vindicate Allah, He will give you victory and confirm your feet. Dr. Han. Masya Allah, thank you Ahmad Rushaidi. Jazakallah. Wah, bahasa Inggeris ni pening nak faham. Tak apa, abang tolong fahamkan. Sebab abang rasa terjemah bahasa Inggeris lebih tepat. Bahasa Inggeris dia kata, kalau bahasa Melayu dia kata apa? Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi dia lebih dalam maksud dia sebenarnya. Maksud vindicate kat sini adalah apa tau? Maksud vindicate ni adalah, kalau kita betul nakkan kemenangan, vindicate ni maksud dia apa tau? Kita kena bersihkan nama Islam. Kita kena bersihkan nama Islam daripada melaksanakan abid dan khalifah. Itu tengah, to clear someone of blame or suspicion. Islam ni telah difitnah banyak sangat perkara. Telah difitnah sebagai agama yang kolot, telah difitnah sebagai agama yang mundur, telah difitnah sebagai agama yang macam-macam. Telah difitnah sebagai ketinggalan zaman. Selagi mana kita tak bersihkan nama Islam, selagi itu Allah tidak akan berikan kemenangan kepada kita. Macam nak bersihkan? Kita bersihkan dengan melaksanakan abid dengan khalifah. 2-3-0-5-1-5-6. Kita laksanakan, akhirnya Allah akan vindicate. Allah akan berikan kita victory. Kalau kita bersihkan nama Islam, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Masalahnya kita ni terlalu apa? Terlalu nak cuba sendiri je kan. Sendiri-sendiri je, kita tak bergantung kepada Allah. Sekarang kita nak buat apa? Inilah. Allah has promised the ones of you have believed and done deeds of the righteousness, that indeed He will definitely make them successor of the earth. Allah akan jadikan kita khalifah kalau kita betul-betul apa? Kalau kita betul-betul beriman dan buat amal soleh untuk Allah SWT. Allah akan jadikan kita khalifah. Kalau kita tak berkuasa sekarang, sebab apa kita tak berkuasa? Sebabkan kita tak melaksana pun apa yang Allah suruhkan kita dalam Al-Quran. Kita sibuk nak kerjakan kekuasaan. Tanpa kita sedar, kalau kita amalkan tu Allah, kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, Allah akan berikan kemenangan kepada kita sebenarnya. Allah akan berikan kemenangan kepada kita.
Khalifah adalah pelindung umat Islam. Kita bina daripada bawah ni, kita nak bina individu Muslim ni sebab akhirnya kita tak ada khalifah. Masalah-masalah berlaku, Palestin kena serang lagi semua tu sebab kita tak ada khalifah. Dalam hadis riwayat Muslim ni kan, imam ataupun khalifah adalah laksana perisai di mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. We don't have a shield, guys. Macam nak pergi perang? Sibuk nak guna pedang, lama-lama kita cedera kan. Kita tak ada shield pun. Kita tak ada pun khalifah untuk kita untuk sama-sama kan melindungi kita daripada musuh-musuh Islam. Ni boleh lah. Ni satu hadis yang satu hadis pasal apa? Pasal kita panggil apa? Dia simplifykan lah history of apa yang jadi kan. Pertama adalah dia ada 5 tempoh kan. Tempoh nubuah. Lepas tu beberapa tu akan datang apa? Kemudian Allah menangkatkannya. Setelah itu datang zaman Khalifatun al-Ard minal al-nubuwah. Khalifah yang atas manhaj kenabian. Dia follow apa yang Rasulullah suruh buat. Selama beberapa masa hinggalah Allah SWT mengangkatnya. Kemudian datang period mulkan Abban. Penguasa-penguasa yang menggigit. Wah, pernah dengar tak menggigit ni? Kita panggil apa? Kuku besi. Ni lah kan. Yang menggigit kan. Masa selanjutnya datang period mulakan penguasa-penguasa yang memaksa dan memaksakan kehendak. Maksudnya force. Kan? Force tu maksudnya apa? Apa boleh kata zaman sekarang lah. Kan? Yang membuat sesuka hati dia kan. Apa dia nak buat kan. Setelah itu, fasa kelima ni barulah apa? Akan terulang kembali period Khalifatul al-Minhaj al-Nubuwah. Kembali balik mengikut cara Rasulullah SAW laksanakan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Diam maksudnya apa? Dia maksudnya telah tamatlah history umat Islam. Telah tamatlah history kita semuanya. Selagi mana tak ditegakkan, selagi itulah tak habis cerita kita. Maksudnya Allah dah janjikan dah kebangkitan kedua akan berlaku. Kalau Allah dah janjikan kemenangan, kenapa kita nak kena involve? Kita kena involve sebab apa? Akhirnya bukan Islam tu perlukan kita, tapi kita tu perlukan Islam. How can we survive in this kind of situation dalam kehidupan kita sekarang ni kalau tak ada Islam sebenarnya dalam kehidupan kita? Tapi apa penting nak capai Usatul Alam? Usatul Alam tu apa? Usatul Alam tu masa 2/3 dunia tu. Islam tu capai menjadi rujukan sekalian alam. Ustaziatul Alam. Menjadi rujukan sekalian alam. Orang menjadikan Al-Quran diletakkan di atas. Orang menjadikan pakaian, contoh jubahan, kita graduasi tu kan. Semua tu diambil daripada apa? Diambil daripada orang Islam sebenarnya. Siapa kenal pakcik ni? Siapa kenal? This guy adalah apa? None other than Sultan, kita punya apa? Khalifah terakhir lah kan. Khalifah yang betul-betul terakhir bukan yang dipapetkan. Bukan dipapetkan oleh orang Turki sebenarnya. Sultan Abdul Hamid II. Dia kata apa tau? I am not going to give 1 inch of Palestine to the Jews. As Palestinian is not mine to give, but it belongs to the Ummah. And Ummah have shed blood to defend this land. Palestin ni tak akan diberikan kepada orang Yahudi, orang Israel. Sebab ini adalah milik Ummah. Tetapi kita boleh rasa selesa, boleh rasa tak ada apa-apa pun. Dulu je tengah hangat isu kan. Dulu je tengah hangat, lepas ada macam-macam perbalahan lah, pasal Caprice lah, pasal apa tu? Pasal Ustaz Ebit Liu lah, pasal apa? Nadir Anuri lah. Tiba-tiba orang fokus pada masalah, bukan pada apa? Pada benda yang berlaku dekat Palestin. The main focus adalah kita nak tengok apa berlaku kat Palestin. Apa yang berlaku kat Palestin itu menjadi kita punya concern sekarang. Sebab itu menjadi kita punya milik kepada umat Islam sebenarnya. Nak tak nak kita kena kembali balik melaksanakan ibadah dan melaksanakan khalifah balik. Kembali balik melasuk orang kepada kebaikan sebenarnya. Boleh tengok ayat Quran ni daripada surah Al-Imran. Saya tak sempat untuk ceritakan semua ni, tapi boleh ambil gambar dulu, boleh baca. Formula Ustazatul Alam ni sebenarnya daripada sejarah. Dan daripada sejarah tadilah kita tengok tadi tu kan. Kita tengok tadi, kita baca semua. Inilah kita nak ambil contoh yang terbaik daripada para sahabat. Sebaik-baik umatku adalah hidup pada kurun sahabatku. Kemudian setelah kurun mereka iaitu tabi'in. Kemudian kurun setelah mereka iaitu tabi'in. Kemudian akan datang satu kaum di mana kesaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya dan sumpahan mendahului kesaksiannya. Riwayat Muslim. Kita punya contoh terbaik ada dekat dalam sirah. Kisah-kisah dalam Al-Quran.
Mereka telah ditarbiat dengan Al-Quran tapi kita tak tahu pun kandungan Al-Quran ni macam mana. Kita tak serius pun. Kan? Kita tak serius pun. Bila ada masa, ada ruang baru kita bolehlah. Tapi kalau kita tak mewajibkan diri kita tau. Kita tak rasa benda ni penting untuk diri kita. Sedangkan kat sinilah terbina generasi umat yang terdahulu yang hebat-hebat. Kan? Tabi'in pun kita tak kenal pun siapa kan. Sahabat-sahabat lagi lah, lagi ramai kita tak kenal kan. Inilah formula dia. Kita nak kembalikan balik suatu alam kena melalui tangga-tangga maratib amal ini. Dan tangga-tangga maratib amal ini daripada apa yang abang kongsikan tadi daripada awal sampai habis. Nampak tadi graf tadi kan? Graf naik turun tadi tu kan? Tu kita panggil graf ISK kan? So, dia bina daripada individu Muslim, naiklah kepada Baitul Muslim. Baitul Muslim ni keluarga Muslim. Lepas tu adanya lahirnya masyarakat Muslim, lahirnya kerajaan Islam dekat Madinah, lahirnya daulah Islam. Daulah ni adalah gabungan negara-negara. Lahirlah empire Islam, empire ni adalah gabungan daulah-daulah yang besar. Akhirnya Ustazatul Alam. Jadilah rujukan Islam ni kepada sekalian alam sebenarnya. Mana nak cari formula ni? Kembali balik pada graf yang abang tunjuk tadi. Inilah formula kejayaan kita. Inilah. Dah ada dah sebenarnya dekat sejarah tapi kita tak tengok pun. Dekat fasa Mekah, Rasulullah membina individu Muslim dengan Baitul Muslim. Dekat fasa Madinah, Rasulullah membina masyarakat Muslim dengan kerajaan Islam. Dekat zaman Khulafa, daulah Islamiyah. Dekat zaman Umayyah, empire Islam. Dekat zaman Abbasiyah telah mencapai Ustazatul Alam. This process will repeat again. This process will repeat again dan kita kena follow balik proses ni. Kalau kita betul-betul nak tegakkan Islam pada tempatnya kembalian. Tetapi kita kena ingat, pembinaan individu Muslim tu tidak berlaku pada peringkat awal je. Dia berlaku sepanjang tangga yang ada, setiap tahap yang ada. Individu Muslim ni apa tau? Individu Muslim ni apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan dekat fasa Mekah. Diorang duduk dekat secara rahsia dulu dekat rumah Arkam bin Abi Arkam kan, dan mereka mendapat tarbiyah, mendapat isi kandungan Al-Quran. Memperingat antara satu sama lain. Apa yang korang tengah go through sekarang ni lah sebenarnya. Usrah yang korang tengah go through, Quranic Circle, program kita malam ni, kita sedang mengingat kembali tu. Kita sedang membina individu Muslim. Inilah impian Umar Al-Khattab. Kalau ada orang kata kita nak menang ni adalah dengan duit, adalah dengan kita ada kekayaan yang banyak. Hadis ini, bukan hadis lah, kata-kata Umar ini telah menjadi apa? Menjadi semangat untuk abang sendiri. Semangat dan kesedaran untuk abang sendiri. Umar kata apa? Umar kata tamannau. Tamannau ni impikanlah. Pemuda satu cakap apa? Aku impikan sekiranya negeri ini dipenuhi dengan emas, lalu aku infakkan semua ke jalan Allah. Umar tak puas hati, kemudian dia kata apa? Impikanlah, tamannau. Pemuda dua, aku mengimpikan jika sekiranya negeri ini dipenuhi batu permata, lalu aku infakkan semua ke jalan Allah. Umar tak puas hati lagi yang jawapan dia orang, maka Umar tanya lagi, impikanlah. Semua kami tidak tahu kan. Kami tidak tahu apa yang hendak dikatakan wahai Amirul Mukminin. Sebab tadi Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Umar menjawab, tetapi aku mengimpikan rijal, pemuda-pemuda yang sejati, seperti mana Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal bin Salim dan Abu Huzaifah. Lalu aku meminta pertolongan mereka untuk meninggikan kalimah Allah. Kat sini dia bagi satu kesedaran pada kita tau. Our human resource is much more important than our financial resource. Kalau orang kata duit tak cukup, Islam nak kerja nak infak je, nak apa, kita nak kumpulkan duit je semata-mata, kita boleh sedekah je, tak. Fokus sekarang adalah bina individu. Fokus sekarang adalah kita membina individu Muslim tu kembali. Memberikan kita punya jiwa dan raga untuk apa? Untuk membina balik diri kita ni, kembali balik pada Islam. This not about money sekarang. It's not about financial. Tapi adalah about resource, human resource kita. Bukan financial resource. Kita kena kembali balik laksanakan seperti mana dekat zaman Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah yang kita impikan tadi kan, itulah yang kita nak sebenarnya. Diorang berjaya melakukan dakwah 24 hours, 100% energy. Diorang teliti rumah ke rumah, diorang kenal rumah antara sahabat kan. Diorang kenal semua orang. Kita jiran pun kita tak kenal lagi kan. Perdana amal pengukuhan akidah, teori yang ditanam begitu kuat. Dan time tu tak ada hukum syarak lagi. Dan diturunkan seksa dan pemulauan kan untuk mereka jadi kuat. Kita ni kadang-kadang manja kan. Kita manja sampaikan apa? Sampaikan kita tak nak laksanakan Islam tu secara fully.
Dan dekat Madinah itulah barulah daripada pembinaan Mekah yang menguatkan core team, akhirnya dekat fasa Madinah, kat situlah menjadi kuduah, menjadi contoh, to set an example macam abang kata tadi awal-awal kan. Pembinaan negara, pelaksanaan sistem Islam yang sepatutnya, Islam kepada praktikal, banyak diorang lakukan perang untuk mengembangkan Islam. Diorang terima Islam, diorang terima Islam tu dan diorang terus laksanakan. Dekat fasa Madinah ni lah akhirnya Islam tu kita nampak macam mana Islam tu dilaksanakan. Sebab perlembagaan yang digunakan adalah Al-Quran. Perlembagaan yang paling tertinggi adalah Al-Quran tentu. So apakah medium kita? Kita dah tahu dah. Kita nak follow balik cara Rasulullah, kita nak tengok Al-Quran, kita nak tengok sunnah. Sunnah ni termasuk hadis dengan sejarah tau. Termasuk dengan sirah. Hadis dengan sirah termasuk. So kita nak lahirkan individu Muslim dengan medium apa? Macam mana, ada jawapan tak? Kita nak pakai medium apa ni? Kita nak dengar ceramah ke? Kita nak pergi habiskan YouTube Norman Ali Khan? Berbanyak-banyak kita tengok video, kita tengok video-video ceramah-ceramah ustaz yang ada. Apakah medium tu kita baiki balik nak bina individu Muslim ni? Siapa nak cuba bagi jawapan? Kita bagi cadangan lah, cadangan. Medium apa yang kita boleh gunakan sekarang? Kita nak habis dah, tak lama dah nak habis. Semua abang nak cadangan daripada korang lah. Habis cadangan ni, bukan nak kata habis cadangan ni habis. Habis cadangan ni sikit lagi lah. Patah target 11.30 insyaAllah. Korang telah bertahan sampai ke penghujung, abang ucapkan tahniah sebenarnya. Sosmed. Adakah kita menggunakan sosial media untuk memilih individu Muslim? Macam mana kita nak pilih individu Muslim ni balik? Macam mana Rasulullah buat? Dia ni kata usrah, adalah kata circle. Macam mana kita nak buat sebenarnya? Rasulullah SAW dia banyak berjumpa dengan sahabat. Dia banyak berjumpa dengan sahabat dia menceritakan kembali, saling mengingati, membina ukhuwah sama mereka. Akhirnya guys, medium yang digunakan adalah, tak kisahlah korang nak panggil apa, liqaq ke, nak panggil halaqah ke, bulatan gembira ke, usrah ke, Quranic circle ke. Itulah medium yang digunakan oleh apa? Oleh para sahabat Rasulullah dulu kan. Mereka buat perjumpaan kecil untuk apa? Ijlis bina numin sa'ah. Duduk sebentar dan beriman sejenak. Dia orang duduk sama-sama beriman, faham konten Al-Quran ni, dia orang faham bahasa Arab. Kita ni kena faham bahasa Arab sebenarnya, sebab dalam bahasa Arab ni lah baru kita boleh feel Al-Quran ni nak cerita apa sebenarnya. Dan dekat dalam ni lah apa yang abang-abang korang cerita lah kan. Abang-abang korang dalam usrah, dalam circle korang yang setiap minggu korang buat tu kan. Menceritakan, dan abang yakin selepas ini akan go through lebih dalam. Akan go through dalam juz Ammar tak silap abang kan. Akan kita tengok surah-surah yang kita dah biasa baca macam 3 kul kan. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas yang kita selalu baca tu, akhirnya kita faham tak maksud dia. Nanti abang-abang ni akan kongsikan dekat korang dalam circle-circle korang. Jadi kalaulah kita serius nak bina individu Muslim ni, kita takkan ponteng lah. Kita takkan rasa benda tu adalah option lah. Kita takkan rasa benda tu sebagai kalau aku tak busy aku pergi. Kalau busy nak buat macam mana? Kalau kita betul-betul nak, kita boleh adjust. Abang, sebenarnya saya nak datang sangat ni bang, boleh tak kita ubah tarikh ni? Please bang, tolong tarikh ni. Ni kita tak, abang saya tak available lah. Kita terus mengalah dekat situ. Sedangkan dekat situlah kita dapat pembinaan kita sebagai individu Muslim secara lengkap. Nanti minta abang-abang korang cerita dekat korang kan, apakah muasafat tarbiyah? Muasafat tarbiyah, sifat-sifat tarbiyah ni nak bina apa sebenarnya? Yang takkan dapat dekat ceramah semata-mata. Yang takkan dapat dekat social media semata-mata. Yang takkan dapat secara baca Al-Quran secara semata-mata. 10 muasafat tarbiyah ni akhirnya sedang membina kita ni daripada segala sudut. Dan benda ini hanya mampu dilakukan oleh tarbiyah individu. Tarbiyah telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau korang ragu-ragu kan dengan abang kan, macam mana dengan tarbiyah dalam grup-grup kecil ni boleh cipta tamadun? Logik ke? Mana tak logiknya? Kita tengok pada sirah, kita dah tahu dah the effect of halaqah ni daripada masyarakat jahiliah tu besar. Bermula dengan halaqah Rasulullah SAW hanya 4 orang. Bermula dengan Khadijah, bermula dengan Abu Bakar, bermula dengan Ali, bermula dengan Zaid bin Harithah. Akhirnya dekat halaqah Rasul yang kecil-kecil ni akhirnya bertambah lagi kan. Ada lagi bulatan lain. Yang ni Abu Bakar dia pergi sebarkan dekat bangsawan.
Siti Khadijah disebarkan lagi dekat golongan-golongan wanita. Kan? Zaid bin Harithah disebarkan dekat golongan-golongan hamba. Ali disebarkan dekat pemuda-pemuda. Makin ramai makin banyak halaqah. Makin banyak halaqah. Tak apa, dimaafkan. Jangan kecil. Apa tak marah pun, jangan risau. Akhirnya terciptalah masyarakat Islam yang melebihi masyarakat jahiliah. Kalau betul kita nak selamatkan UTM ni lah, kita start dengan UTM sebab kita kat UTM sekarang. Bukan kita physically kat UTM, tapi kita student UTM. Kalau kita betul nak selamatkan UTM ni kembali, bukanlah kita kena jadi MPP. Bukanlah kita kena jadi pemerintah nak dapatkan kuasa. Bakal tanya kuasa tadi kan? Betul, nak dapatkan kuasa tu, akhirnya kena lalui fasa Mekah dulu. Kita dah bina belum individu Muslim. Kita sendiri dah jadi ke belum individu Muslim? Kita dah bina ke orang lain jadi individu Muslim macam kita juga. Start with that first dan dah dapat 3% baru bincang dengan abang pasal apa? Pasal nak rebut kuasa ni, nak ambil kuasa. 3% kita tak ada. 3% kita tak ada. Kan? UTM berapa orang UTM berapa orang? Total student. Abang tak ingat berapa orang. 30k lah. Okay, 30k. Kalau 30k, 3% berapa? 900. Dah cukup 900 orang jumpa abang. Kita bincang macam mana nak kembalikan balik Islam dekat UTM ni dulu. Right. So kat situlah kita kena start dengan kita punya individu tarbiyah kita. Ni bukan abang cakap ni bukan abang cakap. Yang ni siapa cakap ni? Amir Syakib Arsalan yang kata. Dia kata apa? Formula kebangkitan. Ketika Khalifah jatuh, banyak surat sampai kepadaku sama ada daripada Maroko, daripada Jawa, daripada Mesir, daripada Syria, daripada Iraq, daripada negara kamu Palestin. Penulis ni mencadang untuk buat satu muktamar. Muktamar ni adalah pengumpulan manusia, Islam. Muktamar Islam. Nak buat apa kat muktamar tu? Nak melantik seorang khalifah ataupun perkara-perkara seumpama supaya boleh apa? Supaya boleh kembali balik. It doesn't happen like that, guys. Tak ada tiba-tiba yang apa berlaku kita pilih kan. Okay, Faris Faisal jadi khalifah boleh? InsyaAllah. Kalau jadi khalifah tak, it doesn't happen like that. Dia perlu berbina daripada bawah. Individu Muslim tu baru bina daripada bawah. Kita wajib memulakan usaha. Ni jawapan Amir Syakib Arsalan bila dia dapat jawapan ni. Bila dia ni adalah mufti kan. Bila dia dapat surat-surat ni, dia jawab apa? Kita wajib memulakan usaha Islam ini dari bawah. Start back from the bottom. Iaitu daripada bottom apa? Iaitu melalui tarbiyah individu. Go meet people. Cerita pasal Al-Quran dengan orang. Jumpa dengan orang. Jangan bergantung pada social media je. Jangan bergantung pada ceramah-ceramah je. Beza ceramah tu kita tak dapat secara apa? Kita tak dapat secara custom untuk kita. Abang-abang Murabi ni dia share kat korang, dia orang cerita, dia baca dan dia kenal korang. Daripada kenal tu lah akhirnya dia akan tahu apa nak cerita. Contoh kalau ceramah, ceramah boleh jadi orang tu cerita pasal, ustaz tu cerita pasal jangan isap rokok. Tapi dekat dalam audience ada je yang tak ikut isap rokok. Kan? Ataupun ustaz tu cerita pasal menopause kan. Kita muda-muda ni dengar. Oh insya-Allah menopause Kita pun tak tahu menopause tu apa. Kita pun keliru kan benda tu. Sebab apa dia kata macam ni? Apalah gunanya nak kumpulkan orang ramai-ramai ni, nak buat muktamar ni, apa guna nak menghimpunkan orang ramai ni? Tapi orang lemah, tidak mempunyai keinginan sendiri dan tidak mampu melaksanakan satu keputusan atau resolusi. Apakah faedah berbuat demikian? Adakah kamu mahu kumpulkan angka-angka kosong? Angka-angka kosong, guys. Kita ni angka-angka kosong je kalau kita tak mula dengan tarbiyah. Sekian daripada abang. Dah 11.30. Abang serahkan balik kepada Abang Syazmi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada abang dan disandarkan